Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi daril azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadinya ya, anak-anak semua ataupun rakan-rakan yang berada pada petang ni minta maaf salutation, minta maaf kepada organizer kursi majlis, macam doa semua pensyarah-pensyarah, staff-staff UM mungkin ada yang datang di sini dan juga semua kita umat Nabi Muhammad SAW. Jadinya apa yang nak saya sampaikan pada hari ini adalah bagi saya penting kerana saya sendiri bukanlah orang yang paling layak untuk menyampaikan cerita-cerita begini, tetapi saya rasa apa kita panggil, rasa bertanggungjawab juga lah, ataupun rasa gembira juga lah dapat share sedikit-sedikit ilmu yang saya daripada kecil saya kumpul, saya dengar kumpul daripada ayah saya sendiri, cerita di dalam kereta tentang Isra Mi'raj yang saya kumpul daripada ustaz-ustaz saya yang saya belajar, yang saya kumpul daripada ulama-ulama yang saya dengar, of course lah semuanya dengan silsilah yang benar lah. Dan benda ni memang mutawatir, Isra Mi'raj ni mutawatir, sehingga kan solat kita pun daripada situ. Kalau kata Isra Mi'raj ni tak mutawatir, macam mana dengan solat kita? So tak apa, saya nak ceritakan bahawa dengan adabnya, dengan rendah dirinya itu, saya berkongsilah apa yang saya kumpulkan dan saya dapat simpulkan. Jadi sebenarnya mungkin ada sebahagian debate tentang Isra Mi'raj. Kenapa tiap tahun perlu diingatkan, diceritakan lagi benda yang sama? Hari jadi Rasulullah SAW pun kenapa perlu diceritakan? Kenapa kita tak cerita benda yang implikasi dia? Kenapa kita tak ceritakan isi penting dia, contoh Sebab menerusi pengalaman saya sendiri dan saya perasan dan saya yakin tuan-tuan, adik-adik semua, anak-anak dah melaluinya daripada tahun ke tahun. Ustaz ni, itulah orang yang selalu pergi ceramah. Ada yang orang tak, mungkin dia tidak berkesempatan, mungkin ayah dia sendiri pun sibuk bekerja dan tak sempat nak bercerita tentang benda ni, dan mungkin dia pun tak mendengar ceramah-ceramah di masjid dan sebagainya. Ada yang pergi, ada yang tidak. So, kita from different background. Dan oleh kerana itulah pentingnya kita setiap tahun kita mengulang kaji benda-benda yang berkaitan rapat, sangat-sangat rapat dan sangat-sangat penting dengan kehidupan kita ni. Dan antara perkara yang besarnya adalah peristiwa Isra Mi'raj. Jadi saya ada buat nota sikit. Tadi saya kata, bang buat nota. Sebab saya biasanya saya bercakap dia. Sampai kalau saya take nota, nanti saya akan stop. Tapi tak apalah, demi untuk menyampaikan, sebab ada banyak, there are 21 points yang saya kira penting lah. So kita start dengan satu-satu tu nanti. Just jadi panduan lah jika saya terlupa sebagainya. Jadi untuk kita bermula, yang Muslim mungkin dah pernah dengar atau mungkin belum pernah dengar, kita start dengan bila Jibril kalau yang lain tu Jibril is an angel. So angel datang, Jibril tugas ni membawa wahyu, messages. So one day, dari kaitan lah ni, so Rasulullah Jibril turun sebagai seorang lelaki dan bertemu lutut ke lutut lah. Kalau kita duduk tu, duduk bersimpul tu kan, duduk lutut ke lutut. Dan Jibril pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah itu iman, apakah itu Islam, apakah itu ihsan? Kerana kenapa kita bincang ni, kerana benda penting. Setiap kelas saya sendiri pun untuk bachelor degree, sebab saya mengajar finance banking, berkaitan dengan Islamic kan, so I will start with this because this is the basic thing yang kita tahulah. So coming to this ceramah, so apa kaitan dia? Sebab di dalam Isra Mi'raj ni ada tiga elemen ni. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iman tu kita punya tauhid, Islam tu kita punya syariat, ihsan tu kita punya disiplin hati. Maksudnya kita kan dalam ihsan kita belajar siapa yang pergi sekolah agama ataupun kita belajar di sekolah menengah. Ihsan tu seperti mana Allah sama kita beribadat, sama Allah kita beribadat itu, kita melihat Allah, dan kalau tak boleh sekurang-kurangnya Allah melihat kita.
Masa kita ibadah itu kita menjaga diri kita. So nanti kita akan masuklah dalam Isra Mi'raj ni macam mana dia punya, apa kaitan dia dengan iman tadi tu, apa kaitan dia dengan Islam, apa kaitan dengan ihsan tadi tu. So mari kita lalu peristiwa. So peristiwa ni percayalah, Isra Mi'raj ni benda yang sangat besar, dan ada ustaz dia cerita-cerita, ada dia tinggal ni, ada ustaz dia cerita yang dia extra belakang ni, sebab bukan tertinggal sebab dia tak tahu, sebab dia nak cerita benda lain. So benda ni yang kecil-kecil ni dia tertinggalkan. Macam hari ni juga insya-Allah mungkin benda-benda yang tak biasa dengar kita akan skip, atau kita buat summary je, and then we go to the important point yang mungkin belum pernah dengar, atau mungkin kita dah dengar, kita ulang kaji balik. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ni yang kita pun sudah tahu pada tahun itu kenapa kita belajar sekolah menengah biasanya di sekolah agama kerana sebab apa? Sebab bukan sekali memang Allah letak banyak sebab lain, cumanya Allah letak cantik, Allah elok je. Allah dalam masa Allah nak bagi solat tu, Allah bagi cantik elok. So pada tahun tu seperti mana kita tahu, tahun tu tahun kesedihan di mana isteri Rasulullah pergi, tak sampai seminggu 2 minggu pakcik ni pergi juga kan. So dipendekkan cerita tu waktu kesedihan tu kenapa ini huraian dia ni, kenapa sedih masa tu? Sebab Rasulullah hilang 2 support di luar dan support di dalam rumah. So kan isteri lah nanti kamu orang yang rapat dengan kamu lepas tak adalah isteri kan. Kalau isteri kepada suami sama juga lah, once dah kahwin suami lah paling rapat kan. So support yang paling rapat dekat dalam rumah, dan support yang di luar, uncle pakcik dia pun meninggal. So but of course ada sahabat-sahabat lain, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Ali memang ada, cumanya ini kita panggil, ialah kita kan dalam hidup kita ni memang akan ada yang kita extra kan, extra care, atau yang care extra kita, atau yang kita rasa lain kan hubungan dia tu kan, sebab tali kekeluargaan dan juga tali pernikahan. Jadi oleh kerana itu dimasuk ke next session tu, bermula itu apabila di Kaabah. So Rasulullah tidur di bahagian Kaabah, bukan tidur, masa tidur lihatkan dia. So Rasulullah macam kata ada orang sentuh lah, ada yang kata tendang, ada yang kata sentuh, ada yang kata rasa macam orang pegang itulah. So buka mata tak ada. Biasa kalau kan ada cerita masa dengar kan, sentuh buka tak ada. Kali ketiga nampaklah Jibril. Rasulullah tahulah, Rasulullah kan dah jumpa Jibril banyak kali kan, terima wahyu dan sebagainya, jumpa Jibril. So Jibril cakap banyak, lebih kurang kalau saya silap-silap saya minta maaf kepada Allah SWT dan juga kepada anda semua. Tapi dia punya jalan cerita tu dia punya, kalau dalam hadis tu ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada dhaif. Ketiga-tiga ni diterima. Cuma bezanya contohnya hadis sahih tadi ni kata Rasulullah, barang siapa yang melihat aku dan melihat mereka masuk syurga. Yang mungkin siapa yang bersalam dengan aku masuk syurga. So maksudnya benda sama, cuma yang tadi ni salam, yang tadi dilihat. So sahabat ni dia lari sikit bahagian tu je, tapi natijah ni dan juga kesimpulan ni sama. Maksudnya siapa yang bertemu bila salam, biasa kita tengok kan muka kan, salam, siapa dah salam tak tengok muka Rasulullah kan. Rasulullah ni buat rembulan kan, kita tahu lah sejarah dia kan. So salam mesti tengok Rasulullah banyak orang macam tu So tak apa. So nak ceritakan tadi ni lah, mungkin ada yang kata tambah extra sikit, cumanya kesimpulan sama kan. So terus bedah Nabi Muhammad SAW kali kedua. Kan kali pertama kan masa Rasulullah kecil kan, bersihkan hati kan, bersihkan kitab tu. Tapi kali ni dibersihkan dan dibersihkan dengan air Zam-Zam bukan air Zam-Zam, dibersihkan air Zam-Zam malam tu. And then of course lah diletak dalam bekas mangkuk tu, dari mangkuk daripada syurga, bekas emas kan. So dibasuh dan dibasuh dan dimasukkan hikmah dan juga nur, cahaya. Sudah masukkan tu, okey. Datang burak. So datang burak tu, burak pada mulanya macam dia ibarat macam kuda liar kan. Burak ni adalah makhluk lah macam burak oil itu, macam burak. So ada yang kata dia punya saiz tu besar sikit daripada keldai, donki kecil sikit daripada bagal. Biasa dengar cerita Piramli kan, bagal dia kata kan, macam bagal Piramli sebenarnya kalau lagi cerita Piramli nak tu banyak kan,
sebelacan dan sebagainya tu banyak nanti cuba tengok nanti ada pengajaran kat situ. Masa kecil-kecil kita tengok kita gelak tapi ada pengajaran situ. So nak cerita pasal bara dan dongki ni lah. So Buraq ni besar daripada dongki, kecil daripada bara. So lebih kurang macam tu. So nak dikatakan sebenarnya Buraq ni dah banyak kali dipakai dan untuk pengetahuan anda mungkin semua yang ada kita tahu kan Buraq ni sahabat Allah Khalilullah Nabi Ibrahim dikurniakan Buraq untuk perjalanan dia. Ada satu ketika tu lah diberi, bukanlah lebih kecil, ada ketikanya yang Rasul Allah beri Buraq, Allah hadiahkan Buraq kepada Nabi Ibrahim untuk jadi kenderaan Nabi Ibrahim, dan itulah Buraq yang sama. So Buraq ni dah biasa kan, dia mesti tahu dia bawa Nabi sebagainya, adalah Nabi lain juga yang bawa Buraq, tapi yang famous ni Nabi Ibrahim. Buraq tu ketunggangan dia. Nabi Sulaiman angin kan. Dan sejarah juga tu menarik juga sejarah dia. Macam mana dapat, kita biasa dengar kan, Nabi Sulaiman dapat angin, Nabi Sulaiman kawal jin. Tapi kita tak tahu sejarah di sebalik itu macam mana. Allah duga dahulu and then dia dapat angin. Allah duga dahulu and then dia dapat pegang jin dengan cincin dia. Okay? Tak apa. Tu lain lah. So cerita pasal Isra. Isra Mi'raj panjang cerita dia. Seronok. Seronok, bukan sekadar panjang, seronok, dan memang dia ada kaitan dengan Muslim ni, memang banyak kaitan dia. Okey. So Buraq macam dia tak nak lah macam siapa ni itulah kan. So Rasulullah dan Jibril kata tak orang yang ada semulia makhluk, bukan semulia manusia. Semulia makhluk yang banyak. Contohnya mungkin kamu tak perasan, malas adalah makhluk, rajin adalah makhluk. So kita boleh minta dia pergi, boleh minta dia datang. Makhluk benda semua. So semulia-mulia makhluk ada Rasulullah SAW. Semesta alam ini. Terus dia pun lebih kurang lah kata-kata ulama tu dia berpeluh-peluh sikit, malu sikit, dan dia terus rendahkan, senang-senang mudah Nabi nak naik. So Buraq ni kalau nak tahu karakteristik dia itulah dia macam, dia sepanjang waktu, sekali dia melangkah tu sayu mata pemandangan kita tu. Langkah kaki dia panjang tau. Dia macam panjang, dia kaki dia pergi dulu. Dia pergi dia bawa kita, masa tak dia macam gerget itu. Dia pergi tu, kaki dia pergi, tu yang dia akan ikut. Itu lebih kurang macam tu lah ulama kata. So kita selesa tak lah kita macam pergi sikit. Dia pergi, dia dah bertapak sana, dia pergi. Dia bertapak, pergi. Macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Mungkin ada perbezaan tapi dia punya kesimpulannya Buraq tu memang laju dan cepat lah. So kena faham juga dalam Isra ni ada dua benda, Isra dan Mi'raj. So Isra tu yang dengan Buraq tadi tu. So Isra dengan Buraq tadi tu, yang Mi'raj ni nanti kita masuk nanti Mi'raj ni satu yang ke atas pula. Okay. So Mi'raj ni makhluk jugalah. Mi'raj ni macam makhluk lift. Nanti kita sentuh pasal tu. Makhluk lift yang dibuat daripada cahaya. So Buraq dulu. So kita biasa dengar ustaz cerita dulu kan nanti tapi kita pun kita dengar tapi kita masa tu saya pun masa dulu kita dengar. Saya ingatkan yang nampak umat Nabi makan, ada yang terbelah setengah, ada yang makan daging orang kan, bila makan daging tu maksud mengumpat, orang yang mengumpat-ngumpat kan. Ada banyak kesan tu saya ingatkan di masa di Isra yang Mi'raj tu yang atas tu. Rupanya dekat dunia pun Allah dah letak dah. Allah dah letak dah. Kenapa kalau Allah dah cuci, Allah letak Nabi Jibril letak hikmat dan juga cahaya. Satu Rasulullah tu boleh nampak. Dan tu, dalam perjalanan tu banyaklah peristiwa yang orang mengumpat ni tak pasal kat dalam dunia rasanya. Yes, still kat dalam dunia, bukan kat atas. Dekat atas ada jugalah nanti siksaan orang perempuan, ada banyaklah benda itu, banyak siksaan dan reward ada banyak dekat dalam perjalanan ni, bawah dan atas. So dalam bawah ni saya sentuh benda-benda penting lah yang saya rasa penting. Mungkin nanti ada ustaz-ustaz lain yang kamu dengan ceramah nanti, mungkin ada benda yang boleh tambah nanti. So dalam ni nampak ada yang mengumpat, makan daging sendiri dan sebagainya, ada yang ketuk kepala pecah sendiri. Yang menarik juga kalau kita dapat tahu apakah dia kan benda tu, cumanya saya nak sentuh dalam perjalanan yang mungkin kamu boleh apply. Of course lah kalau tentang siksaan mengumpat ni kamu lagi boleh apply, jangan mengumpat, buat baik dan sebagainya. Cumanya satu yang saya ingin kongsikan dalam perjalanan tu, antara dia ni tak lupa buat nota. Di mana Rasulullah SAW ni makhluk yang paling mulia dalam alam. Dia paling mulia. Nabi terakhir, the last messenger, kekasih Allah. Kan? Apa lagi mulia? Dia paling mulia sekali. So Jibril bawa sebelum tu, Jibril bawa pergi ke tempat-tempat yang Nabi-Nabi dulu pernah pergi. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman. So pergi ke pokok yang pernah Nabi Musa dulu,
solat 2 rakaat, habis solat pergi ke tempat lagi. Contohnya apa? Pergi ke tempat Nabi Isa buat apa lupa saya pun. Dia pergi tempat Nabi Isa, tempat Nabi Isa lahir. Yes. Dia pergi tempat Nabi Isa lahir. So pergi tempat Nabi Isa lahir, okey, Jibril kata ni lah tempat Nabi Isa lahir. Itu Nabi Muhammad SAW solat 2 rakaat. Pergi lagi, ni adalah tempat Raja Muhammad, ini adalah tempat Nabi Ibrahim sekian-sekian. Ada beberapa tempat lah nanti kalau di sana ada kitab carilah, saya pun lebih banyak kitab dalam bahasa Arab so nanti cuba cari kitab yang dah ditafsirkan bahasa Melayu kan, elok ada di rumah dan elok diceritakan kepada anak-anak setiap tahun lah kalau boleh jadinya kenapa, apakah pengajaran kat situ? Nabi Muhammad SAW adalah orang paling mulia sekali. Dia pergi, kenapa dia pergi? Semua tu Allah letak, so Isra Mi'raj sangat besar, jadi kaitan dengan tauhid iman kita dan ihsan tasawuf ihsan kita tadi dah. Jadinya pergi situ kan, pergi solat 2 rakaat. Nampak tak kenapa? Sebab ulama syarah kata sebab tempat tu berkat. Walaupun Nabi, berkat Nabi lebih power lagi kan. Nabi SAW berkat lebih power lagi. Tapi disuruh juga semayang. Satu kita adalah nanti kalau saya nak cerita zaman British zaman Hijaz and British masuk and then Lawrence Arabia tu nanti makan masa. Macam mana politik masa tu di Timur Tengah dan sebagainya, Ottoman Empire makan masa. Cumanya cukup takat ini maksudnya ceritakan satu kita ni dia akan pergi ke tempat-tempat berkat. Kan? Tapi apa jadi kat kita? Rumah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun semua umat Islam tak dapat pergi. Nabi ajar kita, Nabi masa Isra pergi ke tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, solat 2 rakaat. Nabi orang paling mulia dan kekasih Allah. Dia lagi berkat. Kenapa dia nak berkat orang tu pula? Ada pengajaran kat situ. So kita ni pergilah, pergi ke tempat-tempat yang berkat, pergi jumpa alim ulama, wali-wali Allah, ambil berkat. Saya semayang 2 rakaat kat rumah dia ke? Macam tu. Atau pergi semayang begitu. So nak ceritakan banyaklah kat sini, banyak dalil dan banyak cerita. Selepas pergi ke tempat berkat tu, dalam perjalanan tu adalah nampak yang tadi kan makan daging sendiri, pukul apa lagi, ada banyak yang pukul kepala, minum darah sendiri, ada banyaklah siasat antara tu. Dan yang satu lagi yang saya rasa yang paling tersentuh adalah bila dalam perjalanan tu nanti Nabi SAW akan dia akan dikejar oleh jin ifrit. Jin ifrit ni macam iblis kan. Ifrit ni ketua jin Kalau kita tanya orang-orang yang pernah jumpa dan sebagainya, ifrit ni saya tanya orang yang pernah jumpa ni sanad dia saya dengan dia maksudnya dekat lah, maksudnya dia saya percaya dia orang-orang yang terpercaya lah Dia kata ifrit ni berbulu macam monyet besar. Dia kata kalau dia tak adalah kata sebiji, cuma dia kata kalau nak rupa-rupa nak tengok ni apa? Venom. Dia lebih ala-ala macam tu, Venom kan? Venom, tengok cerita Spider-Man Venom tu. Dia lebih kurang macam tu lah tak sebiji tapi lebih kurang kalau nak cakap tu macam tu lah lebih kurang. So dia berbulu, besar, hitam, mata merah, tapi Venom tak mata merah, putih kan. Dia lebih, tapi macam tu lah figure dia, macam tu, besar Dia dah tahu dah. Itu Nabi Muhammad SAW nak ceritakan betapa tak ada dan kurang ajar lah, hadap tak ada bunuh Nabi. Dia tak boleh bunuh kekasih Allah, dia tak boleh bunuh. Tapi dia bawa agak api kan, bawa obor juga, bawa obor api. Ini yang saya nak bagi tahu, sebab kalau boleh tolong baca, tolong cari, tolong hafal so bawa baca obor tu dia nak bakar Nabi dan terus, tapi dia nak ceritakan asbab lah tu. Dan Jibril kata lebih kurang janganlah kau pandang ke bawah, kerana lagi ketika kau pandang maka saya habislah umatmu. So Jibril kata bacalah ini. Itu yang kita kenalkan sebagai, kalau pernah dengar, namanya Ruqayyah Jibril. Ruqayyah Jibril. So Ruqayyah Jibril ni bacalah, nanti cuba cari ke internet lah, banyak. Dia ada beberapa version. Yang saya hafal ni version yang mungkin yang bukan version yang sama, ada ayat-ayat ni sama, cumanya yang mula-mula tu saya tak pernah hafal yang jenis yang belit-belit lidah ni. So saya hafal jenis yang version yang saya boleh hafal So bunyi dia, a'udzu bikalimatillahi tammatil lati la yujawizunna barrun wala fajirun min syarri ma yaudu fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzulu minas sama'i wa ma ya'rudu fiha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawarikil laili wan nahar illa tariqan bi khairin ya rahman. Cara nak hafal, cari benda ni mutawatir, maksudnya kalau kita nak belajar kita kena belajar secara bertalaki lah. Tapi memandangkan benda ni dah mutawatir. Mutawatir ni maksudnya apa? Apakah siapakah Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW tu Nabi akhir zaman. So kita semua tahu tu, betul memang tak boleh nak tipu dah.
apakah sumber-sumber hukum dari Islam, Al-Quran, Sunnah, ijma' qiyas, semua itu ya dah confirm dah. Itu orang kalau dia memang tak tipu lah, semua orang tahu benda yang semua orang tahu. So Rokai Jibril adalah semua orang tahu lah, cuma dia beza-beza ayat sikit depan tu je, itu je beza dia. Ayat beli lidah tak beli lidah sikit lah. Kalau saya susah nak hafal yang satu gitu, tapi saya akan cuba juga hafal yang tu. Cara nak hafal, cari kat internet tapi bukan semua ilmu agama boleh ambil kat internet Ini sebab dah matu-hati. Ruqyah Jibril is Ruqyah Jibril. And then bacalah lepas solat. Saya amalkan daripada sekolah lagi. Sekolah lagi. Sebab ayah saya ajar dulu, dia kata, atuk kamu tinggalkan ayah sikit je. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pendek tu je. Ayah kata ayah saya, atuk saya ni hebatlah orangnya. Banyaklah ilmu. Cuma dia kata dia tinggalkan satu je. Ilmu lain dia tak ajar, dia ajar ni je. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan saya pun hafal lah. Dan bila saya dah belajar baca buku sebagainya, ada Ruqyah Jibril lah. Kalau Ruqyah Jibril ni boleh menghancurkan jin, why not kita hafal? Ayat kursi dah memang hafal, kita tambah arsenal. Kalau dalam tentera, kita ada shotgun, kita ada light machine gun, kita ada heavy machine gun, kita ada gun, kita ada macam-macam lah. So why not kita equip kita punya arsenal? So ayat kursi pun hafal, laqad ja'akum pun hafal, Ruqyah Jibril pun hafal. So dalam peristiwa Isra' ni dulu ni, sebelum nak sampai ke Baitul Maqdis ni, jin dah datang. So Jibril ajar, so dia pun dan baca doa tu, terbakarlah ifrit ni. Satu dah jalan-jalan sini mengajarkan apa juga. Mereka tahu mereka tak boleh lawan, tapi mereka lawan juga. So memang akan adalah orang-orang begini. Dia tahu kebenaran, tapi dia tak lawan juga. Jadi kita doalah sebab hidayah tu adalah daripada Allah SWT. Okay, and then teruskan. Dan nampak lagi lah, ada lagi siksaan dan sebagainya. Cumanya kalau poin penting kalau tak nanti saya akan rujuk balik nota saya kalau katakan ada benda penting saya tertinggal. Cumanya selepas tu yang pentingnya, so Burak sampailah ke Baitul Maqdis. Macam-macam lah So Jibril masukkan tangan ke batu, and then batu tu jadi lubang, so jadi ke lubang tu nak ikat tali Burak tu. Burak tu tak lari pun, tapi benda tu sajalah dia ajar kan, syariat, bersiap sedia kan, usaha dan tak usaha ni kan. Sebenarnya tak perlu pun tak apa, tapi buatlah nak tunjukkan begitu. So macam-macam lah. So dah janjian tu dah ikat, dah tengok semua tu macam biasalah. Saya sendiri pun umur sekian barulah saya tahu. Mungkin kamu-kamu ni mungkin semua mungkin dah tahu dah. Oh, sebab internet ada sekarang kan. Dulu mana ada internet. Jadi kita based on orang bagi tahu cerita, buku kan, majalah macam tu. So rupanya betul lah, itulah batu dia. So depan Baitul Maqdis tu ada satu batu. Sebab tu ada dua kubah tu jadinya. Ya, kita tengok kat TV sekarang, dah di internet kan. Semua dah tahulah sekarang ni kan. So kubah tu ditutup. Kenapa tutup? Patut tak tutup pun. Kan? Betul tak? Ditutup kerana batu tu dah naik. Kan kita tahu masa Rasulullah nak naik tu, nak Isra' tu, nak Mi'raj tu, nak Mi'raj tu. Batu tu nak ikut. Biasa kalau saya rewind balik dulu masa kecil-kecil saya dengar ustaz berceramah, dia kata masa Burak nak terbang kan. Lalu bila kita dah belajar mengaji dengan orang rupanya bukan Burak takat tu je. Naik Mi'raj, naik lift Tak apalah. Tapi ingat, dia punya cerita tu mungkin kaedah dia beza tapi sama. Dia tetap naik dan tetap berjumpa Allah, tetap dapat solat. So batu tu tadi sikitlah cerita mutakhir ni. So kenapa dikubahkan diceritakan dahululah. Ada orang datang melawat, perempuan yang besar yang mengandung, dia terberanak, dia terkejut tengok batu, bayangkan batu besar naik atas. Saya rasa itu pun sudah menjadi bukti yang cukup kalau kata sesiapa yang mungkin yang ingin mencari kebenaran, pergilah search benda ni. And kalau boleh pergi melancong ke sana sendiri. Tengok batu tu terangkat tak? Tapi dibuat elok kan, dia buat seolah-olah macam batu tu tak terangkat. Kalau orang tengok batu tu kan, benda ni kan berkaitan dengan Islam, Muslim, Isra' Mi'raj kan. Kalau siapa tengok-tengok tu pun dia dah percaya dah. Tapi sebab tu ditutup patut biar je. Buat inilah peristiwa Isra' Mi'raj yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Apa lagi yang tak betul? Kan? Tak apa. So, cerita batu tu satu, and then Nabi pun pergi. Ada benda yang lebih besar lagi. So, bila masuk dalam Baitul Maqdis, ada sebab semua tu masuk dalam Baitul Maqdis. So, Allah wujudkan dengan, bukan mimpi, bukan roh dengan jasad-jasad sekali. Seluruh nabi-nabi, rasul-rasul yang Allah pernah ciptakan dan Allah utuskan ke dunia ini, bangkit dan untuk solat. So Nabi masa tu dah kumpulkan. Bayangkan yang kita yang wajib tahu 25 kan, 25 rasul.
5 ulul azmi, kalau orang Islam kan, 5 ulul azmi dan 25 rasul. Kita nyanyilah lagu Raihan kan, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh sampai Nabi Muhammad SAW. 5 ulul azmi kan, Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa kan, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, satu siapa? Nabi Isa kan. Itu 5 ulul azmi. Yang wajib tahulah. Dan yang kita diketahui adalah selamanya 313. Dan pada perbahasan ulama lagi katanya banyak lagi. Tapi yang dapat dikira adalah 313. Yang mainnya 313. Sebab tu nanti pengikut Imam Mahdi pun nanti 313. Perang Badar pun 313. Nombor ni ada kena-mengena. Kenapa ni nombor-nombor ni? Kan? Nombor 313 lah, 20. Nombor ni Allah ciptakan, dia ada peranan dia. Kenapa Allah jadikan syurga 7 lapis ke atas kan? Langit 7 lapis langit ni, Isra Mi'raj kan dia naik 7 langit ni, kita cerita sekarang. Kenapa neraka 7 lapis ke bawah? Kenapa bumi 7 lapis? And then kenapa Allah jadikan bumi ni 6 hari. Hari Ahad jadikan gunung ganang, hari Sabtu jadikan pokok-pokok melata, hari Isnin Allah jadikan kebaikan, Selasa kejahatan dan sebagainya. Jumaat Adam diciptakan dan sebagainya. Kenapa 6 hari? Allah kan Maha Agung, boleh je. Semua jadi terus. Tapi ada sebab. Kenapa bersalin 9 bulan, 9 hari, 40 hari pandang, ada benda tu semua ada ya. Tak apa, yang tu nanti panjang. So kita cerita ni dulu, keagungan Nabi kita ni. Kita ni semua, patutnya lepas masuk ke Dimah saya cerita ni dah selit sikit takut saya terlupa. Jadinya kita ni semua beruntung Nanti kenapa saya masuk sekarang ni, sebab kita dah nak masuk dalam bab yang agak cantik lah Kita ni semua patut bersyukur kita semua ni yang ada sini ni, sebab kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi Ulul Azmi sendiri pun, Nabi Musa ingin jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, biasa dengar ustaz cerita, kita refresh balik, Nabi Musa ni dia selamba je dia tanya, Ya Allah, dia kata, jadikanlah aku Nabi akhir zaman. Allah kata tak boleh, dah ada dah. Kalau macam tu, maksudnya dia tanya tu, pun tak boleh juga sebab kau Nabi. Macam tu Nanti kita masukkan ada babak-babak Nabi Musa untuk kita ambil iktibar dan pelajari dan kasih sayang kasih sayang Nabi kepada kita, dan kita patut sayang, dan kasih sayang Allah kepada kita juga Sangat-sangat beruntung dan sayanglah kalau kita ni tak membanyakkan selawat, dan sayanglah kalau kita ni rasa tak betul, cerita ni tak betul, benda tu tak betul, selawat ni tak betul. Sayanglah. So kita nak menjadi orang-orang yang menerima hidayah. Jadi kembalilah kepada Isra Mi'raj ini. Yang tadi itu di dalam Masjid Aqsa, di mana sekarang ni, yang dekat masjid tu, semua Nabi-Nabi dibangunkan. Macam saya cerita ni lah. Banyaklah, lebih 3 banyak. Tetapi dia ada pangkat-pangkat kan. Nabi-Nabi yang first ni kena depan saf lah. Kan? Macam tu. Jadinya, of course lah kita tahu Nabi Muhammad SAW yang akan jadi imam. Cumanya kan masing-masing masa tu tengok, lihat, nak ceritakan adab. Rasulullah SAW yang orang yang paling mulia ni pun beradab. Dia tak ada pergi. Dia tahu dia rahmatan lil alamin, boleh pergi. Dan dia pun kekasih Allah, dia tahu. Tapi dia tak adab. Dan semua Nabi-Nabi pun tengok. Mereka pun segan kan? Adab. Dan Jibril pegang tangan Nabi, kalah jadi imam. Kalah jadi imam. Jadilah imam. So Rasulullah pun imam. Saya tak pasti, ada yang mengatakan solat subuh dan sebagainya, ataupun solat 2 rakaat lah. Tapi yang pentingnya solat saya pernah ingat, lupa dah. Solat fardu ataupun solat 2 rakaat. Kita ni, dan saya boleh remindkan sikit. Tadi kan pergi tempat Nabi Musa, pergi tempat lahir Nabi Isa, semua solat 2 rakaat. Nabi ajar kita, jika ada hajat, solatlah 2 rakaat. Nak buat apa-apa, solatlah 2 rakaat. Nak minta apa-apa, solatlah 2 rakaat. Kesusahan, susah hati, aku nervous lah, solat 2 rakaat. Aku nak buat kerja, solat. Aku nak exam, kejap aku exam, solat 2 rakaat. Nabi ajar kita. Nabi ajar sebelum dan masa Isra Mi'raj pun ada. Jibril ajar Nabi dan Nabi ajar kita. Kalau saya nak cerita pasal Ottoman Empire, macam mana ulama kita menghidupkan mayat. Jangan terkejut, nanti saya cerita macam mana Nabi lah hidupkan mayat kan, Nabi Isa, Nabi Musa kan. Macam mana umat Nabi Muhammad SAW hidupkan mayat pula? Solat 2 rakaat. Benda mustahil. Nanti saya cerita apa dalil dia. Jangan tak percaya pula, zaman Ottoman, zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. So, daripada tadi tu, jadi imam. Habis semayang,
Masing-masing memuji Allah. Semua Nabi, tapi antara Nabi yang kita nak bincang adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada antara Nabi Ibrahim ni kalau tengok di langit, dia duduk ke langit yang ke-7 tak silap saya. Langit ke-7 ya, naik ke-7. Saya tengok nota sekejap, kita tengok berapa? Langit ke-7 langit ke-7. So langit ke-7 Nabi Isa dan Nabi Ibrahim langit ke-7. Dekat dengan sahabat Allah. Nabi Ibrahim ni nak kita ni sedih berkesedih kita nak ambil dia feel tu kan. Masa dia nak meninggal tu, masa Nabi Allah nak ambil nyawa malaikat Israel malaikat Israel ni dia nak ambil nyawa kan. Turunlah ke bumi, tanya, ni dah sampai waktu ni. Tu kata, ya ke? Bagilah masa sikit. Actually boleh negotiate orang alim lah boleh buat orang-orang yang Allah sayang lah. Dia kata, nantilah kita di atas. Lalu Rasulullah Allah turun Jibril dari Allah dan Jibril kata, Allah kata, tak rindu ke nak jumpa dengan aku ni telah tak rindu ke nak jumpa kau kan sahabat aku, tak rindu ke nak jumpa. Terus Nabi Ibrahim nak pergi jumpa. So ambillah nyawa Nabi Ibrahim. Nak cerita Nabi Ibrahim ni rapat dengan Allah dan Nabi Ibrahim juga dalam ucapan nanti ni dengar apa ucapan dia. So tadi masa dalam Baitul Maqdis hari ni kan semua Nabi masing-masing akan lepas sembahyang muji Allah lah kan. Puji Allah, kata alhamdulillah Allah telah menggunakan aku. Apa yang disebut dia tak sebut lain. Alhamdulillah antaranya adalah mengalahkan Namrud dan sebagainya. Tapi first kali alhamdulillah telah menjadikan telah menjadi first atau kedua, tapi dia sebut ni lah alhamdulillah yang telah menjadikan aku dan menjadikan daripada aku ni zuriat Nabi Muhammad SAW ni daripada zuriat keturunan aku. Nabi Ibrahim sendiri membangga. Nabi Ibrahim berbangga dengan zuriat dia Nabi Muhammad SAW ni daripada zuriat keturunan dia. Lepas tu kena Nabi lain pula. Nabi SAW kata, alhamdulillah Allah telah menggunakan aku kerajaan yang besar, mengawal angin dan juga mengawal jin dan syaitan. Lepas tu Nabi apa lagi? Nabi Daud, alhamdulillah menggunakan aku sekian-sekian kerajaan, melembutkan besi di tanganku. Nabi Isa, alhamdulillah yang telah menggunakan aku yang membolehkan air keluar di tanganku, yang membolehkan aku menghidupkan mayat. Nabi Musa pun sama juga, dia kata alhamdulillah yang kerana telah menjadikan aku orang yang bercakap denganmu kan. Ada masing-masing kan ada gelaran-gelaran kan. Nabi Ibrahim tadi sahabat Allah kan. Nabi Musa dengan Allah kan. Dia minta tapi tak dapat. Minta berpecah dia pun dia kata aku tak boleh tengok Allah Tapi dia nak bercakap dengan Allah dia tak boleh bercakap dengan Allah. Dia kata dan kat sini Nabi Musa kata dan lebih kurang dan telah menjadikan banyak daripada umatku ni menjadikan banyak umat, menjadikan aku ni banyak umat dan banyak nabi-nabi dari umatku. Itulah. Dan Nabi pun cakap lah dan last kali Rasulullah SAW Nabi Nuh kan Nabi Nuh macam lah lautan, banjir dan menggunakan aku ilham untuk kapal dan sebagainya lah, dan menjadikan aku Nuh Azli kan. Jadi macam-macam adalah mungkin saya tak adalah tepat apa saya beritahu, tapi benda tu itulah dia, maksudnya memuji Allah dan beritahu bersyukur bahawa apa yang Allah bagi kepada mereka. Macam tu. Dan sampai Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW sebut alhamdulillah lebih kurang menjadikan aku ni rahmat sekalian alam. Sayyidil Bani Adam. So menjadikan rahmatan dia rahmat seluruh alam dan juga Sayyid Bani Adam, penghulu kepada segala Bani Adam. Yang lain tak ada cakap yang itu kan. Nabi kita ni besar. Kita betul bersyukur. Dan menjadikan umatku adalah umat yang terbaik. Nabi dalam cakap tu, dia still ingat kita. Dan menjadikan umatku umat yang terbaik. Macam manalah kita kan. Kita kenalah sayang Kena ambil iktibar lah. Kena kalau tak sayang Nabi tu kena cari kaedah macam mana nak sayang Nabi. Macam tu And then lepas habis tu nak naik atas lah ni. Okay, so before that, dia bincang dulu. Ni yang kata-kata ustaz terlupa tu. Dibincang dulu. Kadang-kadang kita macam mana tahu bagi Rasulullah SAW berbincang. So musim bincang. Siapa yang nak beritahu the end of the world ni? Dalam cerita kita 2012 dulu 2012 kan. Gempa bumi, volcano dan sebagainya lah. So siapa ni? So yang menceritakan Nabi Isa memang betul lah. Hadis hari kiamat banyak daripada Rasulullah SAW. Sanad ni kepada Nabi Isa. Nabi Isa beritahu Rasulullah SAW
So memanglah Nabi Isa akan, Nabi Isa pun dia tak kata Allah, aku tak tahu, tapi Allah telah ajar aku sekian-sekian benda. Lepas itu sebenarnya detail, memang detail. Kalau siapa yang belajar yang ni, kalau ustaz yang boleh cerita tu memang detail. Saya pun tak boleh rasa detail tu detail apa keluar dulu, apa keluar sekian-sekian For instance, nanti Dajjal keluar dulu, nanti Ya'juj kemudian. Sekarang kita confuse kan. Kita baca buku kan, Gog and Magog lah apa kan, tulisan-tulisan orang barat kadang-kadang, atau tulisan seorang yang mungkin kurang ahli So mana dulu? Dajjal dulu ke? Gog and Magog dulu ke? Tapi kita, bila benda yang besar dah keluar, kita dah nampak. Kita yang risau benda-benda kecil dulu. So apa? Perang kan. Before nak keluar Dajjal tu apa dia? Ini pun sebenarnya ini diceritakan oleh Nabi Isa lah. Nanti cuba cari ulama-ulama yang boleh menceritakan benda ni. Sedih dan sayang kalau kita sendiri tak tahu nak cari cerita ni. Yelah, kita sibuk kan. Saya pun tak dapat hafal, tak dapat benda yang betul-betul. Betul. Tapi kita sentiasa mencari dan sentiasa update ilmu kita. Jadi itulah masa tu keluar. So yang kita tahu itulah sebelum Dajjal keluar apa? 1/3 air dikurangkan dalam dunia. Tak ada. Tahun kedua 1/3 makanan. Tahun ketiga 1/3 air lagi. So dunia akan susah dulu. Baru COVID. Dia COVID je. Ya Allah, macam mana dah nanti COVID je baru Supermarket habis. Sardin licin. Sardin, Maggi. Masa tu saya dekat Penang mengajar Islamic Financial Planner. Tiba-tiba kita kena balik lah kan, sebab Rabu, Khamis ni 18 Mac nak kena ni. Saya cakap, Pak Umar kata, tak apalah, belilah apa yang patut dulu, beras sebagainya, tak banyak risau. InsyaAllah dia tu, rezeki kita tak putus. InsyaAllah, belilah mana yang penting-penting. Beras betul. So, bila saya turun tu dekat Penang tu, saya cakap kat Okesha, ni biasa berlaku ke Tak, ni tak biasa, memang lain. Barang penuh bang. Berhenti untuk 2 bulan kata kan. Tak apalah, maksudnya cerita kan, masing-masing ada hak masing belum beli. Dia ada duit, dia belilah ini tengah bulan, banyak duit orang banyak duit orang tak apalah nak cerita kan, beli barang. So itu baru COVID. Kalau katakan air tak ada, bayangkan air ni penting saya terfikir kalau air tak ada, macam nak minum, kita ni nak minum, nak membersihkan diri, dan juga nak solat lah kan, nak wuduk kan, 3 sekali. Air tak ada macam nak solat, yelah boleh lah tayamum, tapi macam kita biasa air kan. So macam-macam lah timbul. So ingat, Nabi Isa cerita banyak lah dekat Nabi, bercerita semua Nabi dia, especially Nabi Muhammad SAW lah. So apa? Nabi Muhammad SAW, umat dia nak menghadapi ni, umat Nabi Muhammad SAW nak menghadapi akhir zaman ni. So ceritalah macam mana Gog and Magog, macam mana rupanya apa tu kita panggil, Ya'juj Ma'juj, telinga dia besar mana, pendek mana, apa dia buat, dan kita tak boleh lawan. Kita ingat kita nak lawan kan, lawan, masuk duduk dalam tembok, duduk dalam, tunggu je. Dia tu maksud tu memang tawakal Allah Ta'ala. Dajjal dah tak ada dah. Gog and Magog pula datang. Ya'juj Ma'juj dah datang. So selesai tu adalah nanti, cerita dia panjang, menarik tentang kiamat ni. Kalau siapa dapat berceritakan, nantilah antaranya, bila dah tak, kan dia duduk dalam kota kan, kita pun tak tahu, kita ni kat kota tu nanti dekat negeri mana. Boleh ke kita nak duduk situ kalau kita berada? Nak jalan jauh macam mana? Dunia dah kelang kabut, kapal terbang, kapal air, kan? Havoc, kita tak tahu kan? Atau adakah dia jadi banyak-banyak dekat Malaysia satu, kita tak tahu kan? Betul, kena belajar. Actually benda ni semua telah diceritakan precisely and very accurate. Cuma kena cari ulama yang boleh ceritakan benda ni. Saya tak erti cari benda tu. Saya dapat sikit-sikit belajar benda tu. So Nabi Isa pun ceritalah kepada Nabi SAW sebelum nak Mi'raj ni. Cerita untuk bekalan kita. Sebab lepas tu dah tak ada dah. Mereka masing-masing lah ke bahagian masing-masing siapa ke tempat kubur masing-masing, dan siapa yang Allah letak ke langit lah dia orang. Nanti ada sebahagian Nabi yang Muhammad SAW jumpa kat langit. Nabi Adam pun ada beritahu juga masa tu. Alhamdulillah Allah cipta aku ni tanpa mak sendiri. Dan Nabi SAW cakap juga, aku cerita seperti Nabi Adam, tak ada mak, tak ada ayah itulah. So, okay, habis part tu. Sebab masa semayang tu sangat penting cerita dia. And then kita masuk ke, dia nak pergi ke nak Mi'raj ni. So, pergilah ke ni. Masa tu lah batu naik tu. Okay, simpan. So, Buraq, okay, Rasulullah SAW ni, Buraq stay lah. So, panggil Mi'raj ni. So, Mi'raj ni. So, Jibril dia tak naik Mi'raj lah. Jibril dia naik sendiri. Rasulullah SAW naik Mi'raj ni. Dia lalu tepi lah, ikut naik atas. So masa nak naik tu lah, yang batu tu nak naik daripada Rasulullah SAW. Ada cerita yang ni cerita ni, ayah ni daripada saya campur-campur kan, cerita daripada ayah saya pula sebagainya. Batu tu nak pergi. Batu pun sayang Nabi.
dia sayang sedikit. Biasa dengar kan kalau bukan cerita Isra Mi'raj yang batu penggiling Nabi tu dia kan giling sendiri, dia giling. Dia kata kalau Nabi tak doakan dia masuk syurga apa semua ni, aku tak akan stop giling. Batu cakap banyak kisah-kisah Nabi ni, semuanya sahih belaka giling, tak berhenti. So dapat batu dapat masuk syurga. Dia minta. Macam mana tak apa. So batu ni ikut Nabi lah. So itu yang kata batu tadi tu, batu tu terangkat. Rasulullah tak silap rasanya Rasulullah usap, Rasulullah pujuk. Dekat ini saja. Dan aku batu tu, dan batu tu tergantung kat situ. Dan Mi'raj dari Rasulullah SAW. Mi'raj tadi saya terangkan adalah sebuah satu makhluk daripada cahaya. Macam lift lah ulama kata kan cerita. Naik atas. So bila naik atas, jumpa balik lah. Naik, tapi ada satu atau dua Nabi saja yang bercakap. Naik atas langit pertama. So nampak langit pertama, jumpa Nabi Adam dulu. Nabi Adam dulu. Nabi Adam tak cakap apa lah. Kadang-kadang jumpa, tapi dekat atas tu nampak bentuk sebenar. Masa semayang, dia ikut Muhammad SAW punya saiz lah. Masa semayang saiz biasa. Yang atas tu sebenar. Macam Jibril lah. Jibril kan dia naik sebagai seorang, dia kan bentuk dia lain. Ada 600 sayap dan sebagainya. So dia naik so bila naik atas langit tu sebenar lah. So sebenar, jumpa nampak Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah dan yang Nabi yang kita sayangi ni, tanya, siapa aku? Besar, tinggi. Itulah Nabi Adam. Itu yang kita tahu pasal Nabi Adam ni besar ni sekian-sekian. Itu yang ulama cari pula. Okey, tinggi sekian-sekian tu yang cek mana kubur Nabi Adam. Tak. Okey, betul tak dengan apa yang Nabi cakap kat situ, tinggi sekian-sekian. Detail lah dia kan. So dapat tahu kubur Nabi Adam mana sekian-sekian. So tak bercakap lah, nampak je. Nampak Nabi tanya apa dia. So dalam perjalanan antara langit-langit tu adalah nampaklah ada yang melihat perempuan, ada yang katanya perempuan banyak dalam neraka, and then yang rambut lah, yang makan daging pun ada, yang lain-lain lah dia dah. Mungkin kalau bukan makan daging, apa yang masuk dalam tu kan, air besi dan sebagainya tu. So banyaklah seksa-seksaan tu yang biasa dengar tu. So langit pertama Nabi Adam. Langit kedua Nabi Yusuf yang saya tengok jap. Langit kedua langit kedua Nabi Yusuf langit kedua jumpa Nabi Yusuf naik. Dan untuk pengetahuan anda, nak beritahu dalam kitab ulama ni pasal langit ni alhamdulillah saya dulu tahu awal-awal lagi masa muda-muda lagi masa sekolah menengah ke macam tu saya tahu dalam kitab Islam, dalam kitab agama kita kitab yang ulama karang bulan tu terletak di langit yang ketiga. Bayang sebelum nak naik langit tu sebenarnya ada malaikat jaga tau. Sebelum jumpa Nabi Adam ni tu malaikat jaga. Bayangkan Jibril dan Nabi Muhammad SAW pun kena tanya. Ada tol tanya lu. Siapa? Check, macam ada checking. Ini kan pula saintis NASA. Jadinya satu lah kalau you tengok YouTube dah terbongkar lah sekarang kan. Even bukan orang Islam yang bongkar kan. It's orang putih yang duduk US, American sendiri yang bongkar kan pasal NASA ni kan. So tak apalah, dulu kan teknologi tak canggih lah. Sekarang ni kalau dia buat cantik lah dan cantik lah dengan CGI kan. Sekarang ni cerita pasal Mars pula, planet Mars. Sebab dia nak bagi apa? Dia nak instill hope yang we can still strive for a new life. There is other things outside. We can move to another planet if let's say this planet is not sustainable enough. Dia cuba kan. Jangan termakan dengan itu sebab kita Islam ni kita lahir, kita nak mati Untuk kita semua ni yang Muslim, kita lahir dunia ni ibadah dan kita nak jumpa Allah. Ni dari Isra ni nak cerita ni, Isra ni lah. Apa tu besar Isra ni penting. Maaf tuan Encik moderator ataupun pengacara majlis, saya ada masa berapa lama sebab takut tak cukup lah. Kalau tak cukup saya kena potong-potong. Saya ada masa berapa lama sampai pukul apa? Setengah tak apa. Kalau tak dengar tak apa. So saya assume 4:30 lah kalau katakan saya ni, tapi saya akan masuk ke benda-benda penting. Tapi kita masuk dulu, kalau boleh kita cerita semua. So tadi langit kedua kan, okay. Sampai langit dan cerita bulan So bulan ni dalam kitab Islam langit ketiga. Macam mana pula orang manusia boleh naik langit ketiga? Diorang hanya boleh menghampiri je. Macam syaitan dulu, syaitan jin ni kan sebelum Rasulullah SAW lahir, diorang ni
Dia boleh naik atas, tapi tak boleh sampai langit pertama, kedua, ketiga. Dia hanya boleh sampai langit, border langit lah. So maklumat turunnya apakah yang turun, apa maklumat turun, dia ambil dan dia masih biasa dengarkan ustaz cerita, dia akan bagi tu kat ahli nujum ataupun diorang dapat tahulah. So diorang dapat tahu, diorang boleh dapat macam kita belajar kalau finance insider information So, bila dapat insider information ni macam-macam kita boleh buat. Esok nak hujan, esok nak gempa bumi. Macam-macam dia buat kan sebab dia tahu. So bila ini itu pentingnya kita untung ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir je kat bumi ni tutup. Malaikat guard. Tak boleh dah. Nak curi baling apa? Taik bintang. Panah. Asteroid. Panah. So, saya nak instill kat kamu ni, ingat bulan di langit ketiga. Nobody land on the moon. Dalam kitab Islam ni, langit ketiga. So, Nabi Muhammad naik Nabi Muhammad baru naik langit pertama. Ada betul lah. Kata yang pertama jumpa Nabi Adam kan. Langit kedua jumpa Nabi Yusuf. So, Nabi Yusuf kan cantik kan. Sebenarnya kalau ikut cerita kalau ada dia orang tua-tua dulu kan kita kan dia turunan tu lah Nabi Yusuf semua kan. Nanti ada Nabi Ibrahim semua kan. Sampai 4.5 kan. Okay. InsyaAllah dalam sejam ni boleh ikut cerita semua ni. Ada sejam lagi. Dah setengah jam dah. Kita start berapa ni? 2.5 2.40 InsyaAllah lagi sejam saya cuba Jadinya langit kedua jumpa Nabi Yusuf. Cantik lah. Biasa dengar kan cerita Nabi Yusuf yang nak potong jari sebagainya kan. Jadinya dia katalah apa Nabi Yusuf. Mesti tolong nota saya. Katanya cantik lah. Ajib cantik Nabi Yusuf So katanya kata dalam kitab kata Nabi ni betul-betul ulama ni Nabi Yusuf ni ibarat ni lah bulan di antara bintang-bintang. Cerita tak bulan penuh kan, cantiknya tu kan, tenang kan, macam tu lah lebih kurang And then kemudian langit kedua jumpa Nabi Yusuf Langit ketiga jumpa dengan siapa? Nabi Idris. Nabi Idris ni dia tak jumpa lah sebenarnya. Dan ikutkan cerita tu, tengoklah mana yang kamu ni cuma confirm langit ke 1, 2, 3 tu Nabi Idris lah So Nabi jumpa Nabi Idris ni, sebenarnya Nabi bila sampai tu, Nabi dengan tapak kaki, tak slipper, bukan tapak kaki, slipper. Dia ada kaitan lah cerita dia nanti ni. So Nabi Muhammad SAW naik ke langit ketiga tu, dia dengan tapak kasut. Slipper. Slipper kan bawa slipper Jepun, tak adalah macam tu cuma kan ibarat macam kamu dengar slipper Jepun tu, dengan slipper lah. So dia dengan slipper ni, siapakah dia kan? Duduk di sini, mulia kan sebagainya. Itulah Nabi Idris. Tahu kan cerita Nabi Idris? Allah bila cerita dia Nabi Israel. Allah doa Nabi Idris dia berdoa kepada Allah SWT kata ya Allah bagi aku nak mati. So hantarlah mereka Israel cabut nyawa Nabi Idris. Lepas tu dimasukkan balik. Lepas tu tanya apa lagi? Ya Allah aku nak rasa apa lagi? Yes, dia nak rasa mati. Cabut nyawa. Sakit. Hidupkan balik. Memang sakit mati ni katanya. Lebih kurang macam tu. Ya Allah boleh tak aku nak tengok neraka-Mu dan syurga-Mu? Tengok neraka. Takutnya neraka. Bila ke neraka naik ke langit lah. Sebab tu Nabi Idris kat langit. Naik ke langit. Nabi Idris Nabi tunjuk neraka. Neraka takut. Boleh nak tengok syurga. Wah, cantiknya dan sebagainya, nikmat dan sebagainya. And then dah keluar. Dah keluar. Nabi dia kata kat malaikat Israel atau Jibril antara dua tu lah. Aku tertinggal slipper aku kat dalam. Aku nak pergi ambil slipper sekejap. So pergilah. Pergi ambil slipper. Lepas tu malaikat Jibril atau Israel ni tunggu. Apa lama sangat tak keluar. Lepas tu beritahu Allah. Ya Allah ni hamba-Mu ni Idris, Nabi Idris kan, Nabi Idris AS ni tak keluar. Allah jawab apa? Tak apa. Tinggalkan beliau. Kenapa kat situ? Sebab Allah cakap dah, sesiapa yang nak masuk syurga ni, dia mesti mati. So, Nabi Idris dia dah cukup dah syarat. Dia dah merasa hidup dan dia dah merasa mati. Macam mana mati, sakitnya mati tu. Dan dia dah lihat dah seksa Allah. Dan dia dah lihat dah kurniaan Allah. Dan dia decide untuk duduk di dalam kurniaan Allah. Nabi Idris adalah antara Nabi yang masuk syurga ataupun duduk berada di langit dengan jasad-jasadnya sekali. Itu sejarah dia lah. Jadinya
Okay, situ Nabi dia lah. So tak ada conversation ya. Dia hanya tu dengar suara telipar and then bertanya. Kan? Of course lah yang semua tahu kan Nabi Isa lah. Nabi Isa kan diangkat dulu ke langit ya. Diangkat ke langit, simpan ke langit. Bila nak akhir zaman nanti Nabi Isa akan diturunkan balik lah untuk nak membunuh Dajjal. Ada yang kata dipakai pedang, ada yang kata dilihat je Dajjal tu cair. Ada yang kata nanti waktu tu orang umat Islam dekat dalam macam kita berperang and then dekat somewhere in Jerusalem nanti akan berkumpul, nanti orang kafir dan Dajjal akan nak cuba masuk yang tu. Bila nak masuk je Nabi Isa turun, mati dia orang. Ada yang macam tu. Tapi itulah nak kena jumpa ulama yang betul ni lah. So ada yang kata kita sendiri pergi, kita menang dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi natijah akhir kesimpulannya kita menang lah. Itu pasti. And then, okay, jumpa Nabi langit kedua Nabi Yusuf, langit ketiga Nabi Idris, Nabi Isa jumpa tak? Okay, tak ada. So kita akan jumpa langit kelima jumpa Nabi Harun. So langit kelima berjumpa tu kata, siapakah pemuda ni yang janggutnya panjang sampai ke pusat dan orang duduk keliling. Macam tu. Orang macam sukalah orang duduk keliling, bertanya, sembang tu. Dia kata itulah Nabi Harun. Nabi Harun kan sinonim dengan Nabi Musa kan. So pada zaman tu Nabi Harun dijadikan dengan Nabi Musa. Banyak nabi-nabi Bani Israel macam tu ketika Nabi Isa dilahirkan, sebelum dah selepas Nabi Isa dilahirkan lah. Nabi Isa tu dia dekat dia Ali Imran kan, keluarga Imran kan ketika tu raja dia takut dengan ni, dia orang dah dapat alamat. Raja dan juga ni padri bukan padri, dia panggil apa ahli ni yang Jewish ni, ahli agama ni lah. So diorang maksud dia dah korup lah, diorang dah ambil riba, diorang dah ambil duit atas pengajaran dan sebagainya lah. Jadinya diorang buat law, diorang ubah-ubah. So dah korup lah, dah jadi tu lah. And then dah situ Allah turunkan macam wahyu macam tu, mengatakan nanti akan ada di keturunan Imran ni akan jadi Nabi. So bila lahir ni, raja dah standby lah. Raja Rom ke raja apa lah, dah standby lah. Nak bunuh. Raja Nemrud ke? Nemrud Nabi Ibrahim. So raja ni lah dia nak bunuh. Lahir keluar perempuan. Dia orang ni kan percaya tu. Keluar perempuan. Oh, suka hatilah. Oh, tak payah bunuh lah. Tentera dah standby ni. Nanti dia beritahu, lahir perempuan, nak bunuh tak bunuh. Dia kata, jangan bunuh lah. Biar bagi dia, kalau tak bunuh tu akan memalukan keluarga tu lah. Atau akan jadi Nabi, tiba-tiba perempuan. Dia gelak-gelak begitu. Sebab Nabi takkan ada dari perempuan So dia orang gelak-gelak. Dia orang tahulah formula tu. And then nak ceritakan pasal Nabi tadi ni. Jadi ni setiap zaman tadi tu, zaman Nabi Isa tadi ni, ada Nabi Zakaria. So Nabi Zakaria ni yang jaga Siti Maryam. Cantik cerita dia. And dalam masa yang sama juga, Nabi Zakaria dia hantar Nabi yang Sodom tu apa kaum Sodom tu, Nabi Lut. Yes. So zaman tu juga, zaman Nabi Zakaria, tak lama lepas tu lahir Nabi Isa kan, baby kan. So Nabi Zakaria, dia hantar sahabat dia ke family dia, pergi. Dia kata, brother dia lah, dia pergi hantar ke satu kawasan. Itulah dia. Sodom tu Kok mungkin orang buat cerita sekarang yang tajuk cerita tu Pompei, tak tahu lah So Sodom tu lah. So mereka dalam satu zaman tu, dalam masa ketika tu ada beberapa Nabi. Nabi Zakaria, emak Nabi Isa, ada Nabi Isa jadi baby lagi. And then Nabi Lut pula. Nak ceritakan tadi tu lah. Lagi ke-6 ni, lagi kelima ni Nabi Harun. And then lagi ke-6 nanti Nabi Musa tau. So nak ceritakan Nabi Musa dan Nabi Harun kan sama, satu zaman. Nak ceritakan ada beberapa zaman Nabi Bani Israel tu dia lebih kurang sama. Dia hidup sekali. So kita al-maklum kebanyakan kita dah dengar cerita ustazah dulu cerita, sekolah rendah, sekolah menengah mungkin juga dekat ceramah-ceramah agama So Nabi Musa ni terkenal dengan bengis, keras strict very very strict. So Nabi Harun ni lidah. Kita biasa dengar kan, masa kecil kan Firaun nak test Nabi Musa ni nabi tak nabi kan. So dia ambil bara, dia suruh pilih coklat bara dengan apa lah, dengan coklat. Dia tengok kecil-kecil atau beza. So Nabi Musa Allah takdirkan dia untuk pergi ke ambil bara. So dia makan bara tu. So bila makan bara tu lidah dia kurang sikit. Satu Nabi Musa dia tak petah bercakap. Sebab bara tu lah. Dia makan bara masa dia baby tu. So dia kesan. So tu Allah hantar satu lagi, Allah jadikan Nabi Harun sebagai dia punya debaters ataupun dia punya speakers ataupun dia punya apa speaker lah speaker pula speaker pula
Speaker dia kena jadikan dia punya speaker. So Nabi Harun ni baiklah kan, kita dengar kan cerita tu yang dulu macam mana bila Nabi Musa pergi dan sebagainya, Nabi Harun dah jaga. So itulah masa dekat langit ke-6 ni Nabi Muhammad SAW nampak Nabi Harun rambutnya panjang sampai ke pusat, orang ramai. Sebab Nabi Harun ni orang suka orang suka. Jadinya Nabi Musa akan garang kan. Okay. Ini sampai ke langit ke-6. Tadi Nabi Musa dekat Nabi Musa kan dekat apa tu? Dekat masjid dekat Jerusalem kan, semayang dekat Baitul Maqdis, akan jumpa pula lagi. Nampak tak? Ada selected Nabi kat atas tu Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi apa tadi? Nabi Idris, Nabi apa tadi? Nabi Harun Nabi Yusuf tadi tinggal Nabi kedua Nabi Yusuf Nabi Harun. So Nabi Musa. So dia sampai kat Nabi Musa ni, sebelum sampai tu dengan macam orang bertafakur kepada Allah ataupun bermunajat secara kasar sikit. Ya Allah, kenapa ya Allah ni? Boleh ya Allah ni? Ya Allah. Dia kasar, cara dia kasar. Tahu? So bila sampai tu, Nabi Musa, ini masa sampai atau selepas nak balik Masa sampai. Semasa nak balik dia minta kurang Masa sampai dia kata, orang ni, masa sampai tu okey. Dia tahu lah dia masalah kan. Okey. So Rasulullah lalu je lah. Lepas tu ni. Orang ni kata, aku ni orang agung. Kata, lebih kurang macam tu lah. Aku ni orang agung. Tetapi dia lagi agung. Aku ni orang agung. Tetapi dia ni lagi agung. Bukanlah, kalau dia je agung tak apalah. Dia memang tahulah dia kekasih Allah. Ini umat dia pun umat terbaik. Nampak tak kat situ? Kita ni special. Allah bagi hin banyak kat situ. Dahlah Nabi kita ni Nabi yang terbaik, Nabi yang paling agung, Nabi yang lil alamin, Nabi yang umat terbaik. Kita ni saya pun kadang fikir, ya Allah, terima kasihlah hidupkan aku ya Allah jadi umat Nabi SAW ni. Ini pun aku teruk lagi lah banyak teruk lah. Saya banyak teruk. Dan tapi saya cubalah saya kata, terima kasih betul ya Allah, syukur betul hidup zaman ni, tak hidup zaman Mesir ke kan, tak hidup zaman Nabi lain, hidup zaman Nabi SAW. Dan ingat, sebenarnya bukan kebetulan semua roh-roh yang Allah ciptakan roh sehari je. Allah ciptakan Nur Muhammad dan roh. Sekarang cipta Nur Muhammad, lepas tu syaitan daripada Nur Muhammad tu roh. Roh ni, kita ni semua satu umur. Kamu umur 18 tahun. Ada yang umur 42 tahun, ada umur 50 tahun, ada yang dah meninggal dah. Ada umat zaman Nabi Musa dah berapa 50 tahun dah kan. Ada yang mungkin baru lahir semalam, 1 hari, 3 bulan, 6 bulan. Kita ni semua dari segi roh kita semua sama umur. Kita sebaya. Dari segi roh kita sebaya. Cuma kita ni turun ke bumi lewat itu sahaja. Roh kita ni sama, kita sebaya. Tapi kita turun ke bumi ni kita turun bumi lewat lah. Dan setelah pepatah Arab kata di segi adab lah adab, satu adab ni sangat penting adab sangat penting, terutamanya adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah SAW. Apa katanya? Ihtarim man ra'ul syam qabla. Ihtarim man ra'ul syam qabla. Sesiapa yang hormatilah orang-orang yang melihat matahari sebelum kamu. Itu je lah. Maksudnya kan kita sama umur dari segi roh, kita hormatilah orang-orang yang melihat matahari sebelum kita. Bahasa kita ni lah, yang makan garam lebih kan. Hidup lama makan garam banyak lebih kan, pengalaman. Okey, tadi Nabi Musa kata ni lupa Nabi Musa nangis dia nangis semua. Dah ini agung dan umat dia pula dapat yang terbaik pula, masuk syurga pada awal pula. Nangis. Nak ceritakan kita ni bersyukur. And then langit yang terakhir ni Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni seronok Nabi ni saya terlupa tadi ni. Ada tuan. Sebab dapat tunjuk ni. Yes. Bayar umatnya. Okey. Semasa dekat Nabi Musa tadi, Nabi Musa penting. Nabi tadi banyak lalu-lalu je kan. Nabi Musa. So dekat Nabi Musa ni nanti ada kan tadi kan ada tunjuk siksaan dan sebagainya kan. Ada nampak Allah tunjukkan, ada nampak macam orang ramai-ramai. Orang ni 10, 20, lebih kurang macam tu lah, 10, ada yang keseorangan, ada yang ramai sebagainya. So Rasulullah SAW tanya, siapakah ini? Apakah ini kan? Lebih kurang itu. Ini adalah nabi-nabi dan umatnya. Ada nabi yang umat ni 10 orang saja pengikut dia.
Ada Nabi yang tak ada langsung, kosong. Adalah kan, lebih daripada 3 kan Nabi. Nabi ni kan dapat risalah apa semua kan. Ada Nabi yang ratus, ribu sebagainya. Dan ada satu, akan ada sikit-sikit kan. Ada yang tak ada, ada yang satu. Ada 10, ada yang sikit-sikit. Itu banyak. Nabi tanya Jibril jawab lah kan. Ni Nabi ni Nabi ni, ni Nabi ni. Ni yang banyak ni siapa? Inilah umat Nabi Musa. Wah, Rasulullah macam, ya Nabi Musa kan, umat Nabi Musa kan banyak kan. Dia pula berapa ribu kan, dia hidup berapa tahun kan. Umat dia banyak umat dia banyak. Lepas tu Jibril pun tengok Rasulullah macam yang umat Nabi ni, Nabi Musa. Lepas tu Rasulullah tunjuk apa? Jibril tunjuk. Cuba tengok kat sana tu. Kat sana lagi banyak dari umat Nabi Musa, berkali-kali ganda dari umat Nabi Musa. Itulah umat kamu. Saya umat yang pengikut yang masuk syurga kot, lebih kurang macam tu lah banyak. Rasulullah pun dah gembira lah gembira, alhamdulillah. So dalam Nabi Musa ni itu antara dia. So okay. Perlu ditahu juga dalam Nabi Musa tadi ni, di dalam Nabi Musa tadi ni, pasal kita sebut pasal umat tadi kan, Rasulullah gembira. Dah gembira tu untuk share kita ni semua. Okay, penghuni syurga nanti ada 120 saf. 120 saf. Kita tak tahu lah panjang mana saf tu. Hopefully panjanglah saf, panjang-panjang sangatlah supaya banyaklah orang boleh masuk syurga 70 saf. Sorry. Itu 120 saf. 120 saf kita tahu lah panjang mana. Daripada 120 saf itu, 80 saf adalah daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab sallallahu alaihi wasallam sendirilah. Dah mute kan? Jawab sallallahu alaihi wasallam sendiri. Penting tu Jadi bayangkan 120 ahli syurga, 120 saf ahli syurga, 80 saf adalah kota umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saf depan pula 80 saf pertama. Bayangkan kita cuba anda fikir kan, kita ni daripada hijrah, kita ambil tahun hijrah 1400, 1444, 1445, 1500 lah kita kata. Nabi Isa pula punya time kan, bukan Nabi Isa Nabi Isa yang masih ini ada dia ada kiraan dia lah. Kita katalah Nabi Isa ni kan dengan kita 2000 tahun 2000. Nabi Musa 5000. Nabi apa sebelum tu lagi Nabi? Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Adam, lagi lama. Diorang tu berapa ribu tahun jarak dari kita kan. So fikir masa diorang berapa ribu tahun, kita ni sekejap je. Maksudnya kita ni 1000, kita tak tahu lah kan, 1500 ke 1600 ke 1700 ke 1800, kita pun tak tahu bila. Ke 1046, kita tak tahu bila dunia ni nak habis. Dengan masa yang kecil tu, logically, boleh fikir logik. Dalam tempoh 1000 lebih tahun ni, 80 saf umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Bayangkan umat diorang kan, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Seth. Nabi Seth ni sebelum Nabi Idris cerita Nabi Seth ni pun seronok juga Nabi Idris, Adam, Nabi Seth, Nabi Idris semua ni, Nabi Nuh, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, semua nabi-nabi lah. Banyaklah kan. Berapa ribu tahun dah? Kan? Semenjak bumi ni ada berapa juta tahun dah, bukan ribu dah Dinosaur bila? Dinosaur juta kan? Kan dinosaur juta kan? Itu ni berapa juta tahun dah? Berapa tahun? Berapa ribu tahun? Kita tak tahu Jadinya dengan nilai yang banyak ribu-ribu tahun tu, 20 saf je. Jadi kalau kita belajar statistik, probability itu sikit. Jadi again, bersyukurlah, perbanyakkan selawat, terima kasih kepada Allah kerana menjadikan kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun dah jadi umat ni dah cukup dan sebab kita banyak shortcut umat Nabi Muhammad ni banyak shortcut. Baca Al-Mulk satu malam, setiap malam boleh masuk syurga. Saya cakap, saya sendiri pun tak dapat nak buat. Buat tak buat. Kan masa mesti buat. Dah kahwin tinggal. So maksudnya banyak shortcut. Baca sekian dapat tanaman di syurga. Baca sekian banyak umat Nabi Muhammad ni banyak. Kalau kau belajar kitab ulama yang betul-betul banyak shortcut. Kalau you buat amalan-amalan ni, you naik dengan sayap naik ke atas terus tanpa hisap. You buat amalan-amalan ni, you dapat naik burak, akan
bangun je, semboyan sangkakala yang dibunyikan baik, kita terus naik terus. Banyak amalan-amalan yang ada. Allah bagi syurkat ke umat Nabi SAW sahaja. Jadinya bersyukur dan banyakkanlah selawat tu yang menyelamatkan kita. Kenapa? Suka saya ingatkan sebelum kita teruskan, satu selawat itu bersamaan dengan 10 kali taubat, 10 kali rahmat. Macam mana? Sebab apa? Bila selawat kan dalam terjemahan biasa ni kata satu kali selawat Allah akan berselawat kepada kita 10 kali. Dan juga malaikat akan berselawat ke atas kita 10 kali. Apa maksud dia? Takwil dia. Macam mana malaikat berselawat? Takkan nak cakap selawat pada Aiman Hassan ke Aimi Naik. Tak. Cara dia berselawat adalah dia minta ampun 10 kali untuk siapa? Aiman Hassan, Aida Zakira, Aisyah Nadira semua ni. Dia minta tolong ampunkan. Dan macam mana Allah selawat atas kita? Allah bagi kita naik darjat 10 kali ganda. Allah turunkan rahmat dan Allah naikkan 10 kali ganda darjat. Kalau satu hari selepas solat kamu selawat 100, subuh 100, ni 100, sekejap je Allah masuk. Ambillah selawat yang paling pendek. Kalau kamu tak larat, sallallahu ala nabi ummi, sallallahu ala nabi ummi, sallallahu ala nabi ummi, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kalau tak tahan sangat, sallallahu ala Muhammad. Tapi kita ni ada adab sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Sebab Nabi sebut ana sayyidil bani Adam. Sayyid Bani Adam, ketua penghulu Nabi Bani Adam, manusia. Bukan sekadar saya memang penghulu Adam, kekasih, makhluk yang mulia sekali dalam alam semesta ni. So satu kita kena beradab. Perasan tak kalau kita lama dia tulis Nabi Muhammad, nanti ada sallallahu alaihi wasallam dia bulat kecil kan, sallallahu alaihi wasallam kan kecil. Kalau Allah SWT, Allah Azza wa Jalla kecil. Itulah adab ulama dulu. Kita tak ada kita Nabi Muhammad macam tu kan, tak ada sallallahu alaihi wasallam. Tulis pun S.AW. Ulama dulu cari jalan macam mana nak letak Nabi Muhammad SAW tu tak jadi panjang, tapi still nak selawat juga. Nak sebut sallallahu alaihi wasallam. Tulis nama Nabi apa mesti ada. Kan bulat kan ada segi jumpa kecil bulat kan. Oh yes, ada satu lagi tunjuk nanti. Yes, bulat kecil sallallahu alaihi wasallam kan. Allah pun berada dengan Allah Azza wa Jalla. Itulah biasanya. Percayalah kalau kamu beradab dengan Nabi Muhammad SAW, kalau kamu beradab dengan Allah, kamu beradab dengan keturunan Nabi Muhammad SAW, berbaik, dia akan dapat something ni. Dia akan rasai sendirilah. Okey. Tadi langit ke-6 Nabi Musa kan nak menceritakan bahawa dia pun kalau boleh nak jadi umat, dan dia pun rasa macam dia dah lah agung, tapi kalau dia agung tak apalah, ini umat dia pun sekali dapat juga. Dia cakap macam tu kan. Okay. Tadi tu kita dah 120 saf, 80 saf kita baki 40 saf lah baki tadi 120 saf, 80 saf kita, 40 saf baki adalah untuk umat lain. Bayangkan seluruh Nabi tadi tu, berapa ratus Nabi 20 Rasul, 13 sebenarnya. Okey, sampai kepada Nabi Ibrahim. Dekat Masjid Al-Aqsa semayang tadi kan dia kata, Alhamdulillah, ya Allah yang telah menjadikan Nabi Muhammad SAW ni daripada keturunan aku. Kita kan, Allah kan selawat tahiyat akhir kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Ada sejarah semua tu Wirid-wirid kita semua ada sejarah. Nanti kita terangkan. InsyaAllah. Lepas tu, masuk langit 7. Apa dia pesan Nabi Ibrahim? Ada beberapa pesan kalau saya ingat tak tertinggal Ya Nabi Muhammad SAW lah, ya Muhammad. Macam anak-anak dia kan cucu Nabi Muhammad ni, lah, kena ikut pangkat, memang Nabi Muhammad tinggi. Kan Nur Muhammad diciptakan dulu baru roh-roh kan. So tadi ni, tapi dah dari segi kan ayah kan, atuk-atuk je lah, ya Muhammad. Sampaikanlah salam aku kepada umat-umatmu dengan Assalamualaikum warahmatullahi. So jawablah ni. So sebenarnya Nabi Ibrahim jawab suruh sampaikan salam. So sampai kita ni kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sejarah dia Allah nampak tak? Disampaikan salam kepada kita. Allah muliakan Nabi Ibrahim ni dalam solat kita. Kita kena baca solat tu. Kalau tak sah solat kita. Allah muliakan Nabi Ibrahim. Nampak tak? Dia beradab dengan Nabi Muhammad SAW. Bukan. Dia beradab dengan umat Nabi Muhammad SAW. Nampak tak? Dia sampaikan salam kepada Muhammad SAW. Dia kata Muhammad sampaikan salam aku kepada umatmu. Siapa? Sebab dalam solat kan ada yang saya ceritakan. Allah kama sallaita ala sayyidina Ibrahim tadi kan.
So lagi apa pesan dia? Kalau saya boleh lupa, saya kena tengok. So pesan Nabi Ibrahim. Pesan Nabi Ibrahim suruh pesan salam Baitul Makmur. Itu sebelum Baitul Makmur selepas tu So dan itu jadi Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim dia kata ucap salam, Muhammad salam. Ni pun antara pesan yang penting Ya Nabi, ya Muhammad, pesankan salam aku, sampaikan salam aku pada umatmu. Dan beritahulah umatmu, syurga ini, tanah ni cantik, subur, hawanya dingin, selesa, airnya bermacam-macam mata air. Dia menceritakan tentang syurga. Air yang sedap, cantik, hawa yang sedap, ni semuanya. Maka oleh itu, suruhlah umatmu tanam pokok-pokok di dalam syurga. Saya dulu first saya dengar ni kakak saya beritahu. Tanam, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wa tanam pokok. Kita pun dengar Lepas tu saya dah belajar, memang betul dalam masa Isra Mi'raj So, Nabi Ibrahim kata, tanamlah. Macam mana nak tanam? Tanamlah dengan alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jom kita baca sikit. 3 kali. Jom kita tanam pokok. Siapa yang suka tanam pokok tu kan, potong-potong pokok, siram pokok kan. Bacalah. Niat dah lah tanam pokok kat dunia. Dapat satu tanam pokok kat akhirat lah. So mari sama-sama baca, tak mute pun tak apa Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Ibrahim alaihissalam Jadinya kita ni beruntung. Nabi-nabi lain sempat tak dia nak naik atas langit atau ada nabi lain pula pesan suruh tanam. Kita ni dah diberitahu dah. Satu inilah sejarah dia. Kadang-kadang macam saya tadi kan, saya dengar kakak saya kata, masa saya sekolah menengah ke sekolah rendah, saya ingat, Biro, baca ni subhanallah, nak pokok tak? Tanamlah pokok kat syurga, baca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Ada pokok. So orang kata, ni kakak saya beritahu orang kata nanti kalau dah tanam pokok ni, Allah kan maha pengasih. Pulakan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kalaulah kita ni dah ada pokok kat syurga, maksudnya kita dah ada tanah. Kalau kita ada tanah, kalau kita ada pokok, dah tanam, takkanlah Allah bagi kita masuk syurga. InsyaAllah. Itu kata kakak saya. Jadi kita itulah orang kata dulu macam sanad pun tak nampak sangat kan. Tapi kita husnuzon lah. Inilah dia. Cerita dia masa Isra Mi'raj, Nabi Ibrahim beritahu kan, salam kepada umatmu, ketahuilah syurga ni baunya harum, tanahnya subur, maka tanamlah. Dengan apa? Dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. So nampak, so kalau siapa yang baca tadi dah ada tiga pokok, mungkin dapat, kamu pun dapat kan. Nampak tak ulama kita letak macam mana? Lepas main baca subhanallah, 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 tu alhamdulillah, 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 Allah 33 kali. Kalau kamu buat tiap-tiap lepas solat, tiap-tiap lepas solat 33 pokok kamu tanam. 33 pokok, kali sikit pakai kalkulator. 33 pokok kali berapa? Kali 5. 5 kali 5, 15. 15, 1, 5, 15, 16, 165 betul. Satu hari 165, betul tak? 5, 3, 3. 165 betul, 165. Terima kasih makan. Selawat sikit Allah SWT. Subhanallah. So satu hari kita tanam 165 batang pokok, bukan pokok kelapa kat Malaysia bukan kat bumi, pokok kat syurga. Pokok kat syurga bagaimana? Digambarkan dah besar, tinggi, bayang pula. Kalau kena tak tahu lah matahari tidak kat syurga ni, bayang pokok tu beratus jalanan. Bayangkan untuk tahu lah semiskin-miskin ahli syurga semiskin-miskin ahli syurga, tanah dia sebesar Syam. Tanah dia sebesar Yaman, mungkin saya silap, tapi tanah dia macam tu lah. Semiskin-miskin ahli syurga, tanah dia selebar Yaman dan Syam. Yaman ke Syam, lebih kurang macam tu lah. Sama ada Syam saja atau Yaman ke Syam. Tapi nak ceritakan kawasan-kawasan tu lah. Semiskin-miskin ahli syurga, tanah dia daripada Yaman ke Syam. Kita saiz macam ni lah.
Hanah dia. Kalau saya salah minta maaf tapi itulah itu mak saya pesan Mak saya belajar daripada untuk guru juga belajar dari kitab Jadinya itulah cerita. So amal satu jangan dengar cakap orang kata apa ni baca ini semua ini Nabi naik Isra. Nabi itu Nabi buat jelas zikir yang satu dalil dia sebab zikir datang dia banyak-banyak. Satu dalil dan tadi ni, satu lagi yang kan subhanallah tu daripada yang kita biasa dengar Sayyidina Fatimah Sayyidina Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sangat cintai dan sayangi bukan mengadulah dia memberitahu ayah boleh tak saya nak saya letih lah bila saya buat gaji ni saya letih nak buat ibadah. Dia letih dia tu letih nak buat ibadah. Dia banyak buat kerja rumah, letih nak ibadah. So dia kata oleh Muhammad SAW kata datanglah ke rumahku malam nanti pada rumah dekat je kan. Datanglah dengan Sayyidina Ali dua orang kata Rasulullah kata bacalah sebelum tidur subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bacalah subhanallah 33 kali, bacalah alhamdulillah 33 kali, bacalah alhamdulillah Allahu akbar 33 kali dan tutup dengan Allahu akbar kabira kan. Baca tu sebelum tidur. Itulah dalilnya dan juga itu dikenal juga sebagai zikir Fatimah. So Nabi bukan bagi orang gaji, Nabi bagi zikir. Sebab apa kata ulama siapa baca tu insya-Allah dosa dihapuskan, darjat dinaikkan. Ini kalau kita dapat benda-benda sangat sebab letih, sebelum tidur baca dah tu. Selepas main baca. Dahlah baca tu dapat ni lagi, dapat pokok belakang syurga. Kalau tadi tu 133 kali 5 kan, dapat 165 pokok. Kalau sebelum tidur baca, 65 campur 3, 8, 8, 6, 7, 8, 9. 195 campur 3 ni, 8. 100 campur 8 198 pokok kamu tanam dalam sehari di dalam syurga. Kali berapa tahun kamu hidup? Kali hari, sebulan, kali tahun. Atau kali 365 hari. Berapa banyak pokok kita ada kat syurga. Ingat, di dalam syurga nanti kalau kita tak buat, di dalam syurga ni nanti, satu orang boleh ni, nanti kan isteri ada, bidadari ada kan. Makhluk jealous akan disembelih. Maut itu sendiri akan disembelih. Maut tu adalah makhluk maut, mati. Maut. Last kali maut akan disembelih. Sembelih. Kata tu, maut akan disembelih. Last kali dah settle semua dah. Maut akan disembelih. Sebab tak ada siapa mati dah. Apa tu? Jealousy, hasad, dengki semua akan tak ada dah. Akan disembelih. Makhluk tu tak ada dah. Jadinya satu orang aman. Tapi satu benda Allah tinggal. Tapi kan kalau gitu, semua orang gembira. Macam mana pula kan? Mana adil Allah? Adilnya Allah tu nanti sebab Allah tinggalkan penyesalan. Sesalan ada, tapi tak adalah sesal, tapi tak ada sesat. Kita sesal, tapi tak ada macam dengki, hasad, geram, tak puas hati, nak memberontak, tak ada. Kita sesal lah. Kalau lah dulu aku kurangkan kerja aku ni sampai ketua ni, bolehlah aku beribadah. Kalau aku kurangkanlah dulu aku ni asyik buat kerja-kerja sekian-sekian ni, boleh beribadah. Kalau aku rancang waktu aku beribadah. Kalau aku berselawat banyak kan bagus. Kalau aku dulu buat ni, kalau dulu aku tak kata benda ni tak betul, aku buat zikir-zikir ni kan dapat. Dia menyesal je. Itulah perbezaan antara. Itulah yang kata Allah adil. Orang yang buat amalan dengan orang tak buat amalan. Dia orang gembira tapi sesal tu ada. Kalau lah dulu aku buat sekian-sekian ni, dapatlah aku dekat dengan Rasulullah. Kalau lah aku buat sekian-sekian ni, dapatlah aku duduk syurga yang tinggi sikit. Kalau lah aku buat sekian-sekian ni, kalau lah aku puasa, kalau lah aku tak melawan mak ayah aku, kalau lah aku tak buat benda tak apa-apa, dapatlah aku sekian-sekian ni. Sebab nanti berbeza, ada yang boleh terbang, ada yang kena terbang pakai burak, ada yang kena terbang pakai kuda, ada yang boleh berjalan, ada yang atas angin. Dia berbeza-beza pangkat tu. Ada yang dapat maligai macam ni, ada yang dapat macam ni. Dia tak jealous, tapi dia, sesal tu ada. Itulah adilnya Allah. Balik tadi tu, tadi bola yang ketujuh. Sekarang naik kepada Baitul Ma'mur. So dekat Baitul Ma'mur ni, kat situ, kat sinilah yang malaikat Baitul Ma'mur malaikat boleh masuk lagi. Sebab memang Baitul Ma'mur tu untuk malaikat lah sebenarnya. Okay, Kaabah kita tu, Kaabah tak segi kan, Kaabah kita. Biasalah, ini ayah saya beritahu. Again, nampak tak orang tua ni alim ni Cuma nak kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Orang sekarang dia tak belajar, dia tak tahu, dan bila tak belajar dia tak tahu benda tu mutawatir. Maksud mutawatir ni maksudnya macam saya cakap tadi, Al-Quran sudah, benda tu dah confirm. Itu you nak dalil apa? Itu memang confirm lah. Nabi Muhammad SAW tu memang Nabi akhir zaman. Ada dah confirm. Al-Quran tu memang Baitul Makmur tu, Mekah dengan Baitul Makmur tu memang setentang. Itu you dalil dah ada. Kalau you question you sebab you tak belajar. Itu je, you tak tahu. Itu je. Bukanlah you tak belajar, lah tu you marah orang. You patutnya belajar dulu. Belajar dulu pandai, barulah. Tapi kalau dia belajar dia tak question lah. Kalau dia belajar dia tak question. Kalau dia belajar dia tak question. Dia tahu. So Mekah kita tu atas dia setentang dengan Baitul Makmur. Dia setentang. Baitul Makmur tempat malaikat menunaikan haji atau malaikat bertawaf dan Baitul Makmur tu Mekah kita tu tempat orang kita boleh pergi haji 2-3 kali malaikat pergi haji ni pun saya dulu kakak saya beritahu malaikat ni pergi haji mak kakak dan ayah saya lah pergi haji sekali dia malaikat haji sekali tawaf sekali punya banyak malaikat dalam sekali dia pergi haji pergi haji tawaf kira haji doang lah tawaf kita ni boleh lagi umrah sekarang covid je lah kita pergi umrah haji 2-3 kali kalau boleh di kita boleh opportunity di Makmur nampaklah malaikat sekali masuk 70,000 dan sekali malaikat masuk 70,000 tu tak keluar-keluar nak ceritakan kawasan tu besar mana malaikat yang masuk ni semua malaikat baru ni yang masuk tawaf Baitul Makmur tu yang masuk dalam Baitul Makmur tu 70,000 masuk lagi setiap hari 70,000 tak habis-habis setiap hari ke setiap kali batch itu nanti boleh tanya ustaz-ustaz yang mahir-mahir lagi it's either one day or dah masuk 70,000 masuk lagi 70,000 nak ceritakan memanglah kita sedia tahu kalau yang tak tahu kita beritahu lah sekarang malaikat ni uncountable tak tahu lah tak tahu bila dia trillion, zillion, jillion, whatever, lion tak tahu tak terungkap banyak bayangkanlah yang tu yang pergi ke Baitul Makmur yang menjaga bumi, yang memegang awan, yang memegang bukit malaikat bukit ada kan malaikat bukit dia kata tak betul pula kan masa Nabi kena baling batu tu kan malaikat bukit dia ni nak tak aku terbalik ke bukit ni malaikat bukit ada malaikat bukit penjaga ada malaikat bawa rezeki semua ada cukup lambak sampai Rasulullah kata ada hadis kan kata kalau katakan panggillah bahasa dia bahasa ni lah kata ni panggillah hamba-hamba Allah tu malaikat tu so kamu bisa panggil minta tolong yang malaikat ni minta bantu jangan kata syirik pula memang Nabi suruh dan kalau siapa belajar betul-betul memang tak masalah pun kita minta bantulah macam kita pergi kalau kita ada masalah bawa pergi bawa polis atau bawa panggil kawan-kawan minta ya Allah tolonglah ya Allah aku nak angkat meja ya Allah aku nak hilang lapor polis tak lapor polis kita kena minta bantu orang lah dia adalah makhluk polis makhluk kawan-kawan makhluk bukan banyak kita minta bantu makhluk tu Tuhan kita kena faham benda tu jadi dia makhluk 70,000 kan masuk tak keluar itu ajaib ni lah kita masuk situ sebetulnya kita masuk dalam segmen Sidratul Muntaha so selepas naik ke 7 tu Baitul Makmur Baitul Makmur tu and then Jibril masuk dia lagi sampai Sidratul Muntaha so sampai kat Sidratul Muntaha ni dia macam last kali hijab lah so daripada situlah yang Rasulullah nak pergi jumpa Allah itu pun panjang perjalanan lagi tu ada lagi 27 minit sikit insyaAllah saya cuba so dari Sidratul Muntaha tadi ni barulah tadi Jibril dia ni kan naik Mi'raj naik lift sampailah lift Mi'raj pun lift tu tadi tu Mi'raj pun boleh sampai Sidratul Muntaha saja level tu je dia sampai situ je lift tadi tu Mi'raj sampai situ Jibril sampai situ baru dia jadi diri sebenar itulah kali kedua Nabi Muhammad SAW nampak Jibril kali pertama masa dapat wahyu yang pertama kan Rasulullah macam rasa nervous kan macam berpeluh kan yang kedua dibuka 600 sayap dan setiap sayap dia tu keluar benda-benda yang ajaib, keluar benda-benda yang pelik, keluar benda-benda yang menarik yang tak tahu apa dia. Setiap satu sayap, 600 sayap kan, 600 sayap, setiap sayap tu ada keluar benda-benda yang menarik lah. Yang Nabi Muhammad SAW tak tahu apa dia. Ada bahasa Arab dia tak tahu apa dia. Darwin ke apa tak tahu. Tapi benda-benda yang pelik lah, benda-benda yang tak tahu apa dia kan.
Jibril kata, sebelum nak pergi tu, okay, Jibril kata, okay, Nabi Muhammad SAW, aku setakat ini saja, aku tak boleh naik dah. Sebab kalau naik, terbakar. Kalau naik, aku tak boleh. Tak boleh terima, terbakar. Terbakar. So, kata, bab kata ni, katanya, Nabi Muhammad nampak Jibril tu macam kain, gumpalan kain ataupun kain yang sedang bersujud. Dia sambil tu sujud. Macam kain lah. Itu. Bersujud. Jadinya saya cerita tadi ni, ada kaitan lah nanti kita masuk Kan saya cakap tadi, awal-awal tadi, kita tadi pasal Rasulullah, what is din, apakah itu agama? Rasulullah kata orang yang bertanya itulah lebih mahir, dan tu dia pun cakap agama itu adalah iman, Islam, ihsan kan. So iman tadi itulah kita beriman kepada Allah, tauhid tadi ni, syariat tadi kita solat kepada Allah kan, kita solat kepada Allah apa semua ni kan syariat kita lah, nikah jenayah apa semua ni, nikah apa semua ni, fix solat ibadah semua ni dalam syariat. Tasawuf, ihsan ni tasawuf lah. So dalam cara kita nak nak rasa ihsan tu kan, seolah-olah Allah melihat kita atau kita melihat Allah. So cuba. Saya tak tahu betul benda ni macam mana, tapi you cubalah. Masa bila you solat tu kan, bila you rukuk, kan tadi kan Jibril kan hanya boleh sampai dekat tu tadi. Jibril kan hanya boleh sampai dekat tu tadi kan, dekat Sidratul Muntaha tadi kan. Kat situlah. Kalau solat you bayangkanlah. Kenapa saya cakap macam ni? Dalil dia lah. Nabi Muhammad SAW kata apa? Isra umat Islam adalah solat. So, bila cuba nanti lepas ni, saya pun sedang cuba. Kita ni tak perfect kan. So, waktu solat tu, dah sudah rukuk, kita makrifat lah atau kita bayangkanlah kita ni sedang nak berjumpa Allah dekat sini kan. Mungkin kita tak layak lah nak jumpa Allah sampai ke lepas daripada tu. Tapi kan Jibril dan pun sampai situ kan. So kita rukuk tu, kita beribarat lah kita ni kat Sidratul Muntaha. Kita pun Isra' juga. Subhana Rabbiyal Azimi. Perasan tak kita bila kita rukuk tu, bahasa dia apa? Azim, tinggi. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Subhana Rabbiyal Azimi. Saya pun cubalah Cuba itu. Cuba nak belajar nak belajar khusyuk je. Memang saya pun tak khusyuk cubalah itu. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Kita dah, ibarat kita ni dah dekat Sidratul Muntaha dah kan. So, Nabi kata solat Isra' umat Islam adalah solat. So bila solat tu kita Isra' ke atas. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Sami Allah mana tu sujud. Bila sujud tu kita ibaratlah Jibril kan sujud juga di situ kan. Kita pun sujud juga. Subhana Rabbiyal bihamdi. Ibarat bila kita anggap kita kat situ, maksudnya kita apa? Kita cubalah kan, cuba beradab. Orang kadang-kadang itulah dia. Duk suka kan, ikut mazhab ni boleh ni. Garu sini. Kita ni kalau depan pensyarah kita depan pensyarah kan, kalau present, berani ke nak depan interviewer, nanti nak masuk kerja. Kita ada ke kita? Tuan, kita gatal pun kita tahan. Dengan manusia kita tahan gatal, dengan Allah, memanglah Allah bagi ruksah, tapi adab tu Satu dalam mazhab Syafi'i, boleh gerak 3 kali je kan. 1, 2, stop. 1, 2, stop. Kalau nak pergi kalau gatal muka macam ni. 1, berhenti kejap. Kira 1, 2, 3, baru garu. Kalau 1, berhenti kejap. Garu. Dah lama sikit, turun. Adab. Tentu adab. Saya cakap tadi, saya tekankan adab kan. Adab tu penting. So masa solat, kita tak apa, Pak Arab tu buat macam tu. Dengan manusia, interview, jumpa pensyarah, jumpa bos jumpa bos kat office. Duduk elok. Tak ada macam nak tekangkang ke, nak ni ke, nak duduk sila panggung ke. Adab. Dengan manusia kita beradab, macam dengan Allah kita tak beradab pula kan. So cubalah beradab. Macam kita anggapkan di semayang ke tu kita Isra' kan, sampai ke Sidratul Muntaha tu kan, semayang. Itulah Ataupun seolah-olah apa? Ihsan tadi tu. Seolah Allah melihat kita atau kita melihat Allah. Atau dia ada. Kalau tak boleh sangat, seolah Allah melihat kita. Kita buatlah masing-masing. Kan? So tadi tu dekat Sidratul Muntaha. So saya cakap tadi Jibril nak sayap dah cakap tadi dah. Kan seperti kain sujud Ada ratus tahun. Okay. And then habis macam tu, ada poin penting tak ni? Okay, nanti ingatkan saya nanti pasal ni. Pasal Nabi. Ingatkan saya tua cik moderator ataupun pengacara majlis. Nanti ingatkan saya pasal umat Nabi Muhammad SAW ni dengan Nabi Bani Israel. Keyword dia umat Nabi, ulama umat Nabi Muhammad SAW dan
Nabi-Nabi Bani Israel. Ingat kalau saya lupa. Ataupun siapa kalau boleh ni. Aidit ke? Aidit, ingatkan saya. Jika saya lupa ni. Keyword dia adalah ulama selected scholars of Muslim compared to the Nabi-Nabi Bani Israel. So, bila dah sampai kat Sidratul Muntaha, Jibril tak boleh naik dah. Tak ada satu makhluk pun boleh naik. Not even a single makhluk yang Allah ciptakan dalam dunia ni boleh naik lebih daripada Sidratul Muntaha. So, sampai Sidratul Muntaha je. Teringat cerita bulan ni, saya tergelak tu tengok cerita bulan tadi tu. Sebab saya teringat gini. Abang saya belajar bab agama lah. Belajar betul-betul lah, betul lelaki semua ni lah. Dia tinggalkan degree dia apa semua. And then some of the tu, dia kata, parent-parent abang saya lah kata, what, kau belajar apa sekarang? Biasalah parent-parent tanya kan, belajar apa sekarang? Belajar agama ni lah. Apa? Orang dah ke bulan dah, dia kata. Orang dah ke bulan kau ni ambil ni lagi. Itulah. Kita ceritakan, nampak tak? Satu, kita ni kena ada adab. Kita tak tahu kan kalau tak ada ilmu tu. So, kesian lah. Kita kesian ke mereka lah. Mereka rasa yang kita ni kena belajar. Tak salah, saya sendiri ambil sampai PhD. Tak salah belajar. Cuma hati kita tu kena adab, kena adab diri. Kita belajar PhD tak mana. Dunia forever, PhD lah kan. Apa je, kalau belajar kuman, lutut kuman. Kalau belajar Islamic Finance, bukannya belajar semua pun, belajar bahagian kecil tu. So, kita ni kena sentiasa merendah diri. Dan kita kena tahu yang dunia ni sekejap je. Kita kena beramal. Dan sekarang ni, minta maaf saya ni ada dekat dalam UM ni, tapi ada bunyi-bunyian ada lori ikut ni. Okey. Adab tadi So adab. Okey, sampai kat sini. Tiada satu makhluk pun boleh naik. So Allah menjemput oh dia. Kejap tengok je apa berlaku. Give me dalam 2-3 minutes sekejap. Takut kalau kereta ke apa ke, kejap Okay, minta maaf. Sekejap. Rumah saya kat dalam UM ni, kat Maltan ni. So ada lori parcel. Minta maaf Okay, sambung tadi tu dekat Sidratul Muntaha. So tak ada satu single creatures boleh naik atas. Jadinya lepas tu Allah hantar satu macam gumpalan awan. Perasan tak gumpalan awan? Siapa dulu, saya tak tahu saya pun tak ada tengok sangat. Kawan sebab apa, bila saya tengok kartun tu dulu asyik ulang, tengok dah beberapa episod ulang, semua malah tengok. Apa Dragon Ball dulu kan? Dragon Ball dulu. Dragon Ball dulu. Kan siapa tu yang budak kecil tu, dia boleh naik awan terbang kan? Bukan nak cerita apa, nak cerita begini. Sebenarnya hanya orang-orang kalau katakan ilmu kependekaran dan sebagainya, orang-orang Melayu dulu boleh kan, sebagai orang boleh jalan atas air. Boleh jalan atas air dan boleh naik, macam boleh lompat tinggi-tinggi kan? Kenapa? Sebab mengah dia bekerja dia. Sebab mereka tu hati dia bersih. Nanti saya akan cerita juga pasal hati bersih kalau sempat sekarang. So bila hati bersih ni, memang boleh dia jalan atas air. Air ni ibarat jelly. Dia ni molekul dia support, so dia jalan. Kita ni kenapa jadi macam biasa ni, memang hukum alam lah, sebab kita ni kotor. Jadi saja nak cerita pasal awan tadi ni. Perasan tak dalam cerita Dragon Ball tu, yang si botak tu tak dapat naik awan jatuh. Kan dia naik jatuh. Perasan kan siapa boleh tengok? Yang baju merah ni boleh naik sebab dia ikhlas, hati dia bersih. Yang si botak Shaolin ni nak naik tak boleh, naik jatuh. Ibarat macam tu lah. Tapi bukanlah macam tu, maksudnya nak bagi kamu faham bahawa didatangkan awan. Dan bukan calang-calang orang yang boleh naik awan tu. Kasih Allah. So dia sebab dia bersih. So didatangkan sekumpulan awan, naik.
naik ke atas. So bila naik tu yang dikatakan Nabi Muhammad SAW dia rasa macam dah Jibril kan tadi sepanjang-panjang jalan kan Jibril kan? Jibril. Naik selepas itu Jibril kata aku terus naik dah. Nak naik ke tempat lagi ni, tempat yang tak tahu kat mana. So awan naik bawa atas. Di atas so Rasulullah kata kat situ dia rasa lonely lah sebab Jibril dah tak ada. And then dimasuk Rasulullah rasa seolah-olah macam ditolak. Masuk ke satu hijab ke satu hijab, satu hijab ke satu hijab, satu hijab ke satu hijab. Ada 70 hijab. Again numbers kan? Kenapa tak 80? Kenapa tak 30? Kenapa tak 313? Kenapa 70? Ke atas ni semua yang 77 je. 7 langit, 7 ni, 70, 70. So 70 hijab, ingat 70 hijab. Dan kata Rasulullah SAW, satu hijab tu lebih kurang macam perjalanan 100 tahun ataupun lebih. Kita tak tahu, tapi macam perjalanan 100 tahun. Mungkin lebih, mungkin 1000 tahun, kita tahu. Tapi ibarat nak katakan 100 tahun tu, lama lah perjalanan 100 tahun. Ibarat macam, kita panggil apa? It's gonna be long, very long eternity. Macam, it's a very long eternity. Kita tak tahu sebenarnya, tapi kita cakap lah, macam-macam cakap lah. Bila ni? Wow, it's gonna take forever. Maksudnya dia kata, forever, masuk forever tu macam lama, tak tahu ratus tahun, 1000 tahun ke juta tahun, tak tahu. Tapi itulah, so 70 hijab naik awan tu. So kata ulama bahas kan, kata tu memandangkan kan Jibril dah tak boleh naik kan. So katanya Allah hantar suara Saidina Abu Bakar kan. Rasulullah kan baru kehilangan isteri dan juga uncle, pakcik, dan Saidina Abu Bakar kan sahabat nombor 1 kan. Nabi pesan kalau ada orang yang kalau ada Nabi sebab aku, dia ada Abu Bakar. Macam itulah. Barang siapa yang kata kalau ada Nabi, tapi memang takkan ada Nabi lah. So, nak ceritakan bahawa katanya iman yang paling besar selepas aku, kan Nabi Muhammad iman yang paling besar lah. Kalau ada iman, bukan kalau ada, memang betul. Iman yang paling berat dan besar selepas aku adalah Saidina Abu Bakar. Satu Rasulullah dengan Abu Bakar rapat. So Allah ciptakanlah suara Saidina Abu Bakar. Pesannya apa Pesannya adalah katanya suara Abu Bakar kata tunggu ya Muhammad. Katanya tunggu ya Muhammad. Suara Saidina Abu Bakar tunggu ya Muhammad, Allah sedang solat. Solat dengan macam mana tu tak tahulah. Kita ingat kita ni ahli sunnah wal jamaah, kita ni jangan question benda tu. Jangan kata Allah solat macam ni. Apa kita nak tanya Allah solat macam mana? So kita anggap dia bila takwilnya adalah Allah solat macam mana? Allah tengah turunkan rahmat dia. That's it. Tak payah question. Zaman sahabat dulu macam mana? Zaman sahabat lagi senang. Zaman sahabat dulu kerana Al-Quran turunkan. Allah dengan tangannya, Allah pada malam itu kalau turun, dia tak question pun, dia dapat ayat dia terima je. Dia tak kata tangan Allah ni sekian. Allah turun macam mana? Allah turun sekian. Itu semua Yahudi yang create question supaya nak sesatkan umat Islam. Jadi kita terima as it is, dan kalau katakan nak tahu, tak boleh macam tu je. Allah turun ke bumi, maksudnya rahmat Allah turun. Allah dengan tangan Allah, maksudnya Allah dengan kekuasaannya. Itu simple Okey, jadi tadi tu disebutkan, tunggu ya Muhammad, Allah sedang solat, rahmat Allah lah, Allah tengah menurunkan rahmat Allah. Lepas tu dah habis 70 tu, sampailah berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, kita ni beruntung, Nabi kita dapat jumpa dan kita dapat message. Okey. 18 dah, sekejap Okey, cepat dah sikit Okey. So jumpalah, tersujud. Nampak je, jumpa dah habis 70 hijab tu, jumpa terus tersujud. Bila sujud tu, ingat, ada ulama kata, Nabi Muhammad SAW kata, macam takkan dia nak cakap Assalamualaikum ya Allah, sebab salam dan itu adalah ciptaan Allah, dan juga Allah adalah pemunya segala kesejahteraan. Itulah sejarah kita, sejarah tahiyat akhir, sejarah dia. Nabi kita macam mana, takkan nak bagi salam. Kalau jumpa orang kan, Assalamualaikum ya, boleh itu. Tapi ada, takkan nak bagi salam ke Allah. Mana boleh bagi salam ke Allah? So itulah Nabi cakap, At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nabi cakap at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Allah reply kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi bagi salam secara at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Allah sebalas balik. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi pun beradab segan kan. Nabi kata
assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Itu insya-Allah Muhammad kita lah Maksudnya Allah, Nabi kan menyapa Allah, Allah salam pada pada kata warahmatullahi tu kepada Nabi you kan. Dan Nabi kata salam lah kepada kepada orang yang ibadah dan soleh, orang ahli ibadah dan soleh, ala ibadillahi soleh, orang-orang yang ibadah dan soleh. Hanya Allah Nabi sapa, Allah salam kepada Nabi pula kata berbahagialah, salam sejahtera kepada orang yang ibadah dan soleh. Itu kan kata itu kan asyhadu alla itu benda tu didengarlah kan. Saya macam itulah. Benda tu perbuatan tu dengar kan. Malaikat jawab, benarlah kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maksudnya Nabi menyapa Allah, Allah salam kepada Nabi kata berbahagia dan salam sejahtera kepada orang yang ibadah dan soleh, kepada orang-orang soleh, dan macam di-conquered lah by malaikat-malaikat semua kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Benarlah yang tiada Tuhan lah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itulah pesuruh Allah kasih Allah sebagainya. Itu sambunglah yang selawat Nabi tu kan. Yang selawat pada Nabi Ibrahim tadi kan, sejarah tadi kan. So itu. Dan Allah kata, okey, sebab tu Nabi dia macam tadilah mati Al-Aqsa tadi tu kan kata alhamdulillah Allah bagi sesial tu kita samalah. Nabi kata sebab apa? Tertinggal. Masa jumpa Nabi Musa ke Nabi yes. Masa kat Nabi Ibrahim tu, Nabi Ibrahim pesan kat dia. Astagfirullahalazim. Nabi Muhammad pesan kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pesan kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata ya Muhammad, nanti kalau kamu jumpa Allah nanti, kamu mintalah, kamu jangan simpan untuk kamu. Kamu mintalah semuanya untuk umat kamu. Sebab memang akan selamat kan. Kamu mintalah semua. Dia tahu kesayangan Nabi. Nabi Ibrahim, dia tahu kesayangan Nabi dan dia tahu apa yang Nabi suka. Dia kata, kamu naik atas nanti, jangan minta sangat untuk kamu. Kamu tumpu kepada umat kamu. Minta segala-galanya untuk umat kamu. Macam tu. So, pun tertinggal kat tadi tu. So, Nabi bercakap lah. Tapi sebelum tu, masa dekat Baitul Ma'mur tadi tu, Jibril dia kata, aku tak boleh tak sampai sini je, aku tak naik. Boleh tak kau minta permohonan, sebab bila naik jumpa Allah untuk minta memohon, macam nak boleh ibarat kalau kita jumpa raja kan, apa yang kamu nak. Gitu kan. Jadinya jumpa Allah ni kata Nabi, ya aku nak nak minta satu hajat. Nak minta Allah. So Nabi nak minta hajat dia ni. Nabi terupa yang pasal minta Jibril. Apakah hajat Jibril yang minta? Allah tahu, tapi sajalah tak tanya kan. Apakah hajat Jibril tadi tu? Katalah kepada Jibril, apa yang diminta tadi tu aku kabulkan. Apa yang Jibril minta? Bagilah aku dapat berkhidmat untuk hari terakhir nanti, di akhirat nanti, untuk umatmu. Di mana nanti kat Siratul Mustaqim tu kan, Jibril nak letak sayap dia supaya umat Nabi Muhammad SAW boleh lalu atas jalan Jibril masuk syurga. Bawah neraka kan, masuk dalam atas ni jalan elok kan. Itu sedih tak sedih maksudnya dia apa, diminta juga kan, diminta jugalah diminta nak berkhidmat kepada umat Nabi Muhammad SAW kerana kita ni umat, dia nak berkhidmat ke kita macam tu. So Nabi berkata ya Allah kan, Nabi Ibrahim itu Khalilullah, Nabi Ibrahim itu sahabat, terkenal dengan sahabat kamu. Sekarang sebelum nak cakap macam tadi kat mereka ni, Nabi semua cakap apa kelebihan-kelebihan dia kan. So sebelum Allah nak minta, sebelum Nabi nak minta, Nabi nak cakap lah, ya Rasul, ya Allah, ya Allah, Nabi Ibrahim itu terkenal dengan sahabat kamu, Nabi Musa itu terkenal dengan pernah bercakap dengan kamu, Nabi apa lagi? Apa ada tak menonton tas itu ni? Nabi Sulaiman dengan kerajaannya, Nabi Daud dengan lembu besinya. Jelah. Saya cakap tu, Nabi Muhammad SAW nak cakap lah. Terus Allah macam potong lah kata, dan kau adalah kekasihku. Dan kau adalah kekasihku. Jadi maksudnya, ialah Nabi Sulaiman dapat kerajaan, kawal jin, angin. Nabi Ibrahim tadi apa? Sahabat Allah, dapat burak dan sebagainya. Nabi Daud lembut besi. Nabi Isa hidup mayat dan sebagainya. Dan kau kekasihku. Nabi Muhammad taraf kekasih tu paling tinggi lah. Nombor 2 daripada Allah. Maksudnya, Allah sayang dia yang pertama lah.
Allah Muhammad dekat tiang aras kan. Ini hadis sahih, kata yang tak sahih pula nanti. Adalah orang yang ngaji-ngaji ni, kita katalah kan dulu zaman Nabi Muhammad SAW, zaman kan Nabi Adam kan diturunkan ke bumi, kisah semua tahu kan, nanti panjang pula nanti, kisah semua tahu Nabi Adam turun ke bumi. Nabi Adam minta ampun, katanya, ya Allah, aku minta ampun atas nama Muhammad. Allah kata, mana kau tahu? Aku lihat di tiang arash ada tulisan Muhammad. Dan aku tak tahu siapa, aku tak tahu pun, tapi aku tahu nama dia Muhammad, dan aku pasti mesti orang yang hebat, sebab orang ni setelah kau nama dia Allah Muhammad satu. Sebab tu pasanglah kat rumah masing-masing Allah Muhammad pasang. Itu mengingatkan kita balik, kena tahu sejarah lah. Dekat tiang arash ada Allah Muhammad, kan tak nak apa yang apa daddy ke apa kamu nak panggil ayah abah ke apa, pasal ni sebab Allah ni, Allah Muhammad. Ini hadis sahih buat Imam Dhaif sekali pun boleh pakai, tapi ni sahih. Nak ceritakan ni Imam Hakim, riwayat Imam Hakim. Pernah dulu masa saya belajar kat luar negara tu, saya cakap lah, apa ni saya ceritalah kebesaran Nabi masa saya. Memang betul, sedangkan Nabi kita discuss pasal tawasul 4 mazhab kita kata tawasul ni tak ada masalah. Hidup atau meninggal Nabi Muhammad atau ulama-ulama ni boleh pakai. Macam tadi berkat tadi ni. So dia kata tak boleh tawasul tak minta ni, tak boleh. Istighasah tak boleh. 4 mazhab fiqh, jumhur ulama kata tak ada masalah, boleh sebab dia tak tahulah dia orang ambil mazhab mana. And then nak ceritakan hadis tu sahih. Macam mana pula dia kata oh Imam Hakim tak pakai. Mana boleh itu tak boleh. Imam Bukhari, Imam Muslim, Sinasitah tu mana-mana imam kita pakai. Kalau Imam Bukhari kata dhaif, Imam Muslim kata Hakim, dua-dua terpakai. Sebab dia hanya metodologi saja perbezaan. Kita tak kata hadis yang paling sahih adalah hadis daripada Imam Bukhari. Itu salah. Maksudnya tak belajar habis, tak mengaji. Bukan tak belajar habis, tak mengaji. Atau belajar salah. So, nak cerita pasal kebesaran Nabi SAW ni, tinggal masa yang sikit lagi ni. Nak cerita pasal Allah Muhammad ni. Allah tu kekasih Allah. Besar pangkat Nabi kita. Besar pangkat Nabi kita. So, banyakkanlah salam dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan lupa tanam pokok tadi subhanallah tu. Okey, ni Allah itulah turun lagi ni, dapat setengah. Boleh lajak sikit berapa minit saya boleh lajak sikit ni, sebab penting ni saya nak turun sampai ke bawah ni. Boleh kalau tak bas saya nanti Okey, so tadi Allah dah dipendekkan cerita takut nama. Okay, Allah kata pendek cerita, Allah bagi 50 solat. Allah kata aku telah berikan kepada umatmu 50 waktu solat. You sehari semalam kena solat 50 waktu. Nak dicepatkan cerita ni, turun sampai ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim macam ada yang seronok dia. Nabi Ibrahim lupalah Nabi Ibrahim macam senyum ke Nabi Ibrahim macam senyum macam itulah. Nabi Ibrahim dia okey je. So dia tahu apa yang terbaik. Itulah. Dia yang tol dekat ni. Dia dekat Nabi Musa. Nabi Musa kata, sampai Nabi Musa kata, ni 5 rakaat. Umat aku 2 rakaat je pun tak mampu buat. Bukan rakaat, 2 waktu Umat aku 2 waktu pun tak mampu. Kau pergi, aku dah tahu orang kau lemah. Kau pergi minta. Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, jumpa Allah ni 70 hijab tadi tu. Proses ni berjalan 5 tau. So 5 kali lah 10 kali Sebab kurang 5. 10 kali 5 50 kan. 9 kali 9 kali 5 45 kan. So proses ni berlanjutan sama 9 kali. Naik turun sampai 5 dapat Nabi Musa. So Nabi Musa kata tak boleh, aku 2 pun tak mampu. Lalu keluarlah satu suara kata bahasa terimalah, aku telah tetapkan. Tu Nabi Musa dengar tu, maksudnya Allah kata itu terimalah. Sebelum tu dah sampai 5 Allah Rasulullah kata aku malu nak jumpa Allah ni, dah minta banyak kali turun, dah banyak kali ni. So jadi 5 waktu. Sebab itulah pesanan kepada diri saya sendiri solatlah 5 waktu, janganlah tinggal susah-susah pun, sebab benda tu sangat besar Okey, so pendek cerita, turun tadi kan, saya nak percepatkan. So turun sampai ke langit pertama kan, turun 4, 3, 2, Nabi lain semua diam je. Nabi Musa aja yang cakap Nabi lain semua okey, alhamdulillah. Sampai langit pertama. Rasulullah kata, kenapa ni? Nampak macam kotor, berasap. Saya tak tahu mana, tapi saya terbayangkan macam mana tau. Pernah tengok cerita Lord of the Ring kan? Macam kawasan yang kotor
kotor, berasap, berapi, kotor, berasap gitu. Itu saya cerita. So dan cerita tu katakan berasap, kotor, busuk, kotor, berasap. So tu yang nak dia kata saya kata tadi duduk belah sini dia nak ambil maklumat sebab bila Rasulullah SAW dah tutup. Dan dia kata itu adalah yang kotor-kotor tu adalah syaitan buat kacau kepada umat kamu. Andai kata umat-umat kamu ni semuanya bersih, nescaya dia boleh nampak sampai ke langit. Satu kali kita katakan ada orang tu kan yang banyak zikir, yang wali-wali Allah ke, yang baik-baik apa semua. Sebab tu lah, sebab dia dah bersih. Bila dia bersih dia boleh nampak. Ini bukan saya kata, Jibril kata ke Nabi. Kalau kita ni bersih, kita boleh nampak sampai ke langit. So bukan dia kata, kalau katakan umat kamu ni bersih, dia boleh nampak sampai ke langit. Kotor-kotor tu dia boleh nampak. Jadi sampailah kita nak potong nak cepat sampailah. So sampailah ke bumi. Orang pertama sekali jumpa Rasulullah adalah Abu Jahal. Rasulullah duduk kan. Dia tanya, ada cerita apa lagi nak tahu, ada cerita apa lagi ni kan. So saya nak percepatkan, saya cepatkanlah. So ada cerita apa lagi? Dia kata Rasulullah, of course lah orang yang apa kita panggil Rasulullah gelarnya Al-Amin kan, yang terpercaya. Rasulullah dalam hati kata, Rasulullah kata ni lah, benda ni adalah benda benar, aku perlu cakap. So ada cerita baru? Yes. Kamu bayangkanlah malam tadi pergi Isra ke Baitul Maqdis, jumpa dengan Nabi, dapat cerita. Naik atas pula, jumpa Allah pula, jumpa Nabi, jumpa segala benda macam. Takkanlah you tak excited nak cerita. Nak menyelamatkan dunia dengan harapan kok dia boleh jadi masuk Islam kan. So Abu Jahal kata, benda dia kata ni, Rasulullah kata, pergi ke Baitul Maqdis. Dia dengar tu je. Dia nak tergelak. Kejap. Dia kumpul, weh, penduduk Makkah. Sekian. Okay, Muhammad, cerita sekarang. Salah kan? So Nabi Muhammad SAW cerita. Rasul cerita? Lu cerita lah. Semua orang ada yang gelak, ada yang tak percaya, ada yang marah. Ketika itu ada sahabat yang murtad. Sebab benda tak logik. Saya tu cakap, cerita yang saya cerita hari ni adalah magic. So kepada yang non-Muslim itu, yes, if you wanted to live is fine. Tapi buatlah satu, do some research di Google dan sebagainya, cari yang tadi tu yang saintis tu, yang baju Nabi kan. Kan Nabi turun je, Nabi bungkus baju tu, dan bungkusan tu tidak pernah dibuka. Sampai yang mutakhir ni, tak tahu bila, dibuka, dia check DNA Nabi. Dia check baju Nabi. Kesan asteroid, kesan bukan dalam dunia, kesan kita kan ada rambut, kita kan daki-daki, sel mati. Buka sel tu, apa tak? Dia kata apa kat sel tadi kan? DNA Nabi zero. Maksudnya apa? Permulaan segala benda, betul lah. Allah ciptakan Nur Muhammad dulu. Daripada Nur Muhammad tu dah lah bau, diciptakan segala kan, semua roh kita ciptakan tu, baru yang lain ni. DNA. Kalau dulu orang tak percaya kan, sekarang dah ada sign, itulah sedihnya kita ni, patutnya dia cakap Abu Bakar. Dengan cerita Rasulullah SAW, autentik, percaya. Macam cerita ni kita kena tahu lah, silsilah ulama tu kan. So, Abu Bakar dia kata kan, dia peringkat cerita, semua ada yang murtad, ada yang marah, ada yang gelak, ada yang macam-macam. Abu Bakar kata, kau tak dengar, apa dia? Dia cakap macam mana? Kau dengar dulu. Dengan dengar, betul ke kau cakap ni? Ya betul? Ya betul. Dia kata, kalau orang cakap, betul lah tu. Kita cakap. Ini ada rukun iman tadi tu. So nak cerita tadi ni, okey, ada apa yang penting tadi ni, okey. So mereka kata okey lah. Sekarang ni susah, sebab dia orang tahu Rasulullah tak pernah pergi Baitul Maqdis. Nak pergi makan masa berhari-hari kan, sebulan ke apa kan. So dia orang buat test. Okey, berapa pintu Masjidil Aqsa, berapa tingkap Masjidil Aqsa, pokok ni kat mana, batu ni kat mana, sekian, berapa banyak tu. So ketika Rasulullah mana nak ingat, Rasulullah pergi adalah mengimamkan Nabi-Nabi. Datang tu bukanlah nak tengok tingkap, betul? Bukan nak tengok pintu pula. Kan, tapi ada benda-benda yang tahulah. Tapi apa jadi? Allah jadikan. Tengok cerita Iron Man. Iron Man kan? Cerita Iron Man. Macam itulah. Allah jadikan Baitul Maqdis itu depan Nabi. Tapi dia orang tak nampak lah. Kalau Iron Man tu semua nampak kan? Pusing. Dia nak buat kan? So Allah jadikan macam Iron Man tu. Bukan macam Iron Man.
So Rasulullah nampak mata dengan mata Nabi. Rasulullah, okay. Apa soalan yang dia tanya tu berpusing. Nabi Muhammad kira lah 1, 2, 3, 4, 5. Semua soalan yang dia tanya semua Nabi boleh jawab dengan tepat. Semuanya, berapa pintu, berapa tingkap, jenis batu, color apa, pokok kat mana, batu kat mana, semuanya Rasulullah jawab dengan tepat. Allah jadikan tu. Canggih Sebelum Iron Man ada lagi Dan selepas Isra' Mi'raj, nak penutup sikit ni, dan selepas Isra' Mi'raj inilah Nabi Muhammad SAW nampak benda-benda. Sebab kan ingat tadi sebelum pergi kan hatinya telah dicuci dengan air Zam-Zam, dimasukkan hikmah, dan hikmat dimasukkan cahaya. Naik atas pula, mata Nabi tu dah sinkronis. Sebenarnya sebelum tu pun dah ada dah. Sebab Nabi ni memang cahaya Nanti nak cerita lain pun panjang. Sebenarnya sebelum tu dah boleh dah. Cuma ni nak ceritakan balik Isra' ni lagi mantap. Nabi boleh nampak, boleh tahu. Nampak yang tengah nampak syaitan, boleh nampak benda-benda ni. Bukan saja Nabi nak ceritakan benda ni. Kasyah-kasyah ni bukan je. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sendiri pun ada masa dia pernah dia tengah khutbah tu, dia hantar apa ni. Nanti orang debate dalam benda tu, sekian. Tapi adalah dia punya apa? Dia punya dalil-dalil itu. Tak apa. So, memang betul berlaku lah masa tu So, dan juga ada di kalangan sahabat, kasyah benda ni, ada sahabat beritahu Nabi. Sahabat kata, ya Rasulullah, kita kan tahu siapa yang munafik. Dia boleh tahu siapa, ni munafik, ni tak munafik, ni betul, dia boleh tahu. Kan biasa dengar orang dulu kata, saya pergi sembahyang Jumaat, nampak ada yang kepala babi, kepala kuda, kan? Tak tahulah mereka nampak macam mana. Cuma siapa yang ulama yang dapat tahu cerita tu, dia dapat tahu lah. Kita ni dapat tahu yang general. So, diorang ni tahu dia ni munafik, dia ni. Sahabat kata, kenapa kita tak bunuh dia mereka? Sebab kita dah tahu dah mereka ni munafik. Rasulullah kata, tak biar. Selagi dia tak zahirkan secara zahir, tak boleh kan. Nak ceritakan kasyaf ni. So balik dari Isra' Mi'raj ni, Rasulullah selalu dah nampak ni. Lagi mantap lah. Sebab dah sinkronis lah dunia tu. So, untuk penutup sebelum kita buat Q&A session ni, saya bukannya alim, saya hanya menyampaikan cerita-cerita yang saya dengar daripada keluarga saya, daripada ayah saya. Selalu, kalau kamu ni dah kenal dengan cerita ni, kalau sudah ada anak nanti, dalam kereta tu adalah saat yang paling penting. Kat rumah ke mana, cari masa. Saya pun tak dapat jadi ayah yang baik. Tetapi saya cuba dalam kereta tu cerita yang elok-elok, pasang zikir, pasang Allah wujud idam baqa sifat 20, pasang ni pasang zikir, pasang raihan kan, ucaplah alhamdulillah, pasang 26 Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh dalam kereta. Dan tu sedih tu ayah kita suka pasang radio. Kadang-kadang dia pasang tu sebab pasang dia tak suka dengan muzik ni. Walaupun nasyid. Tapi dia pasang tu sebab nak ajar kita orang dan juga dia biasa kalau kereta sunyi. Ada yang cakap. Cerita pasal Nabi, cerita pasal Salahuddin Al-Ayyubi. Saya suruh ingatkan saya kan. Pasal Nabi ini adalah dalil dan juga penting Yang kata masa kat Nabi Musa kata Nabi Ibrahim ni katanya Nabi kata ada di kalangan ulama aku ada di kalangan bukan semua, ada di kalangan ulama aku yang lebih hebat daripada daripada nabi-nabi kaum Bani Israel. Saya ulang ada di antara ulama umat Nabi Muhammad SAW lebih hebat daripada nabi-nabi Bani Israel. Contoh, boleh hidupkan mayat. Nabi Musa hidupkan mayat, betul. Nabi Isa hidupkan mayat. Kalau saya cerita panjang macam Nabi Isa bukan minta ke Allah je. Dia ada proses dia nak hidupkan mayat tu. Last kali dia pakai lidah. Kenapa pakai lidah? Kenapa tak minta dari Allah? Ya Allah, bagilah hidup mayat ni. Senang. Kenapa dia kerecek lembu, kena sembelih lembu atas nama Allah. Ambil pula lidah aja pula tu. Lidah ketuk mayat tu bangun. Aku nama sekian, mati sekian, tak bunuh aku. Kan? Benda ni berlaku pada zaman Ottoman Empire, waktu zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Satu yang ceritakan, Islam ni kena ada 3. Tauhid, fiqh, tasawuf. Dia tak boleh syariat saja, tak boleh tauhid saja, tak boleh tasawuf saja. Dia kena jalan 3. Kenapa Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya? Sebab dia ada 3. Islam ni jalan dengan sebenar-benarnya. So ketika itulah, saya tak boleh panjang cerita tu. So ketika itulah ada satu ulama tasawuf yang menghidupkan mayat. Itu adalah kunci kejayaan, adalah salah satu kunci kejayaan kota Konstantinopel dibuka oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Siapa Sultan Muhammad Al-Fatih ni? Kalau tak tahu,
namanya disebut oleh Nabi sebelum dia lahir. Akan ada seorang sultan yang adil dan saksama, sultan yang terbaik, rakyat yang terbaik, tentera yang terbaik. Nak ceritakan Nabi kata dia terbaik, tak besar. So ulama dia, guru dia tu, masa tu Padri besar datang. Padri besar tu kata, dia cakap hadis ni lah, dia kata, Nabi kamu pesan, ada ulama kamu lebih hebat daripada Nabi Bani Israel.